terima kasih sebab sudi hadirkan diri pada sesi bimbingan kita pada hari ini. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Hari ni perasaan macam mana? Happy ke tak? Ada yang baru-baru balik pada kelas kan? Ada yang baru lepas makan, mengah, betul tak? Ada yang baru lepas ambil pelatih siswa. Okey. Hari ni kita nak buat sesi bimbingan, sesi kaunseling bimbingan bersama awak semua, 10 orang. Macam tadi saya dah edarkan, sebelum kita mulakan sesi saya dah edarkan slip nama. Dekat slip ni ada nama, umur, semester dan juga bidang pengajian. Dan saya harap semua dah isi. Ada yang tak faham ke? Ada. Tak faham, sudah isi. Kalau dah isi boleh paskan kepada saya. Yang ni adalah bertujuan untuk rujukan laporan saya lah nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey. Sebelum kita mulakan sesi bimbingan kita lebih lanjut, saya nak kenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Huzaifah bin Syabullah. Saya merupakan kaunselor pelatih di UUM. Saya berumur 25 tahun, berasal daripada negeri Selangor dan saya berstatus sudah berkahwin. Jadi kalau tidak keberatan, boleh tak saya nak minta seorang perseorang untuk memperkenalkan diri awak. Nak mula daripada kanan saya ke daripada kiri saya? Kita mula daripada kiri lah sebab dia seorang je lelaki kat sini kan. Okey, sila kenalkan diri awak. Nama saya David Bahudin. Kos Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Acara dengan Kepujian. Lagi pengenalan dan cerita Awak berasal dari mana? saya berasal daripada Negeri Bahang. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang sudah semester 3. Apa kelebihan diri awak? Lepas sudah 2 daripada kos lab. Apa saja yang awak rasa awak istimewa? Apa saja yang buat saya istimewa. Mungkin dari segi sukan kot. Saja. Okey. Okey, next. Yang pertama, nama saya Siti Atasha binti Mak Zamani. Saya berumur 21 tahun, semester 3 dari School Business, memang ambil pentadbiran perniagaan. Okey. So saya asal dari Johor juga. Okey. Sama juga soalan yang sama. Apa yang buat awak rasa istimewa? Saya tak tahu. Banyak saya. Banyak keistimewaan dia. Okey, salah satu padanya. Saya extrovert kot. Saya senang buat kawan. Wah, bagus. Extrovert. Okey, seterusnya. Hai, nama saya Nur Adila binti Jamal. Ya. Saya berumur 20 tahun. Hai, comel yang baru. Asal daripada Alista Kedah. Okey. Saya ambil kos perakanan sistem maklumat. Soalan yang sama. Apa keistimewaan awak? Memiliki suara yang comel? Boleh juga. Boleh juga. Kopi ayat tu. Itu je. Ada lagi tak kelebihan yang awak ada? Itu je lah. Okey. Kawan yang seterusnya. Okay, hai, nama saya Irina Fariza binti Mak Faizal. Ya. Boleh panggil Nina. Saya asal Citra Kedah, Okey. Kat Jah. Saya sekarang semester 3 dan saya ijazah sarjana muda perikanan sistem maklumat. And saya punya istimewa, maybe saya boleh senang approach orang ataupun boleh buat kawan. Sambil kopi ayat ni. Kira macam extrovert jugalah. Dia Ada tak proper extrovert, dia macam Ambivert. macam ada yang saya rasa macam okey orang tu kan. Kadang-kadang macam judge orang, macam kita tengok orang tu macam boleh rapat ke tak. Macam tu lah. Kira dia pandai menilai kawan tu lah. Boleh sangat tu. Boleh keluar ada kepimpinan. Gitulah. Okey, seterusnya. Hai, nama saya Siti Rayani binti Raizat. Okey. Daripada SEM 3, kos pengurusan teknologi management. Asal daripada Melaka. Kelebihan diri awak, keistimewaan awak. Tak tahu lah. Macam kawan-kawan yang lain tahu tak apa yang istimewanya dekat diri dia? Ain yang tadi. Siapa yang rapat dengan Ain? Alamak, mereka pun tak nampak tu dengan awak. Okey. Bising. Bising kelebihan. Boleh. Kira you ada sifat extrovert jugalah. Boleh bergaul dengan semua orang. Tak juga. Tak juga. Agak complicated kat situ.
kawan seterusnya. Nama saya Nuri Zati Timah Jayes dari semester 3. Kos Business Admin. Asal dari Johor. Saya Johor. Kelebihan saya pun tak tahu. Tak sure lah. Tapi saya suka berkawan dengan orang. Rasa pandai approach orang. Tapi saya introvert. Oh, introvert tapi suka berkawan dengan orang. Kalau boleh masuk dengan orang, boleh kawan lah. Oh, okay. Seterusnya. Nama saya adalah Nada binti Azimi, boleh panggil Adila. Umur saya 20 tahun. Saya seorang budak yang ambil course account. Sekarang semester 3. Keistimewaan diri saya mungkin saya boleh masak. Boleh jadi isteri Misali ni. Dah ada boyfriend ke belum? Single. Oh, okay. Okay, kawan dia yang sebelah ni pula. Hai, nama saya Syashanika binti Safian. Saya berumur 20 tahun. Saya SEM 3. Ambil urusan operasi. Saya berasal daripada Selangor. Lepas tu kelebihan Kalau dia mungkin nak lah, masak, mesti mungkin. awak suka makan. Bukan kot, saya memang tukang habiskan makanan dia. Selain daripada itu? Boleh beli kari ke macam campak mana ni saya boleh survive. Wah, bagus. Independent woman. Itu dia. Okay, Hai seterusnya. semua. Saya Sana Amir binti Saudia, berasal dari Kelantan. Saya semester 3, ambil kos pengurusan kerja sosial. Kelebihan diri saya lah, mungkin saya suka aktif kot. Aktif sukan juga ke? Macam tu. Suka macam tak sangat, mungkin macam Aktif semua pelibatan kelab-kelab ke? bukan. Hyperactive. Hyperactive. Oh. Macam tak ada tidur diam lah. Oh. Okay. Okay. Yang terakhir. Hai, nama saya Madiha Audi binti Nazaruddin. Saya berumur 21 tahun. Saya berasal daripada Johor Bahru. Kos yang saya ambil adalah pengurusan operasi. Dan kelebihan saya adalah Apa yang awak rasa istimewa tentang diri awak? Dia seorang yang kuat. Seorang yang kuat. Kawan cakap seorang yang kuat dan tabah. Ya, betul. penyabar kot. Penyabar. Penyabar betul. Penyabar. Wah, kita ada seorang yang penyabar. Okey, tadi saya lupa nak tanya. Nama panggilan. Supaya senang saya nak panggil dalam sesi ni kan. Seorang-seorang saya akan sebut nama. Okay, kita boleh balik. Nak panggil apa? Panggil Adam. Adam, Zeti. Zeti, Atira. Atira, Dina. Tina, Ain, Zati. Zati, Bila. Lila, Asya. Asha, Ana. Ana, Madiha. Madiha. Saya ulang balik semula, saya takut saya lupa kan. Adam, Zeti, Atira. Atira, Dina, Ain, Zati, Adila, Asha, Ana, Madiha. Madi. Okey. Kita dah kenal masing-masing, dah tahu kelebihan masing-masing dan kebanyakan yang saya nampak semuanya ada sifat extrovert, senang bergaul dengan orang, senang buat kawan. Saya harap dalam sesi ni pun kita boleh sama-sama buat kawan. Sebab ada yang antara satu sama lain, ada yang tak kenal kan, ada yang kenal, ada yang tak kenal dan saya juga ada yang first time jumpa awak semua. Ada juga yang dah lama kenal. Okey. Seterusnya kita dah kenalkan diri. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan etika kerahsiaan. Seperti saya bagi tahu daripada awal, tapi kita kenalkan diri terlebih dahulu kan. Okay, etika kerahsiaan macam siapa yang pernah mengikuti sesi kaunseling bersama saya, sama ada individu ataupun kelompok. Macam biasa, apa sahaja yang berlaku dalam sesi ini hanya akan berakhir di sini sahaja dan tidak boleh bawa kepada pihak luar lah. Dan untuk sesi bimbingan ni dia lain sikit. Bimbingan ni saya akan bimbing awak semua. Saya akan terangkan pada awak semua, bagi penerangan, bagi penjelasan. Tetapi sesi kita ni saya record untuk saya punya rujukan pensyarah. Jadi kalau awak semua tak keberatan atau awak semua merelakan atau mengikhlaskan video yang kita record pada hari ini untuk saya berkongsikan kepada pensyarah saya, ada apa-apa bantahan tak? Okey. Sesi bimbingan ni dia tak berat sangat macam sesi kaunseling. Macam kita tahu sesi kaunseling, siapa yang pernah join sesi kaunseling? Okey, Adila. Lagi. Adam pun pernah ke? Pernah. Siapa lagi? Ada lain tak pernah join sesi kaunseling? Tak kira lah sama ada di IPT sekarang ke ataupun semasa sekolah dahulu ke. Tak pernah. Sekolah pernah. Sekolah apa, kerja
tak pernah? Okey, kalau tak pernah nanti lepas ni boleh join lah, boleh contact saya untuk sesi counselling. Alang-alang tu saya promote sekali lah. Okey, untuk sesi counselling, dia merupakan perhubungan antara dua pihak, dua individu di mana kaunselor dan juga klien untuk sama-sama menyelesaikan masalah atau sama-sama meluahkan pendapat atau apa-apa sahaja. Tapi untuk sesi bimbingan ni adalah kaunselor kena membimbing awak semua untuk kita membantu atau mencari sesuatu penyelesaian masalah yang akan memberi kesan kepada kehidupan. Macam semua macam tak tahu lagi apa benda. Tak apa, kita akan slow-slow kita akan masuk satu persatu. Yang pasal etika kerahsiaan tadi semua jelas ke? Jelas. Okay, Alhamdulillah. And then masuk dan tujuan sesi bimbingan saya dah beritahu tadi. Ada siapa yang tak faham masuk dengan tujuan. Semua okey. Okey, untuk sesi bimbingan ni dia adalah berada di bawah subjek komuniti. Jadi komuniti yang saya pilih untuk saya jalankan sesi bimbingan ni adalah komuniti dewasa awal. Itu awak semualah di antara berumur 19 tahun hingga 25 tahun. Kenapa saya pilih golongan dewasa awal? Sebab awak semua ni adalah berada di dalam fasa di mana tekanan kuat tau. Di mana tekanan untuk menyesuaikan pendidikan, sosial, persekitaran dan juga psikologi dalam kampus. Dan untuk mengetahui awak semua, saya ada dapat beberapa maklumat daripada pensyarah saya, iaitu Pusat Kaunseling UUM telah menjalankan ujian psikologi kepada semua pelajar kita, tak kira daripada kos apa, dan terdapat hampir 2,000 pelajar yang mempunyai kehendak untuk membunuh diri. Dan salah satu puncanya adalah kerana tekanan ataupun stres. Ini tak bermain, ini adalah kajian yang betul. Hampir 2,000 pelajar kita dan di antara umur awak semua 19 hingga 25 tahun. So sebab tu saya terpanggil untuk buat sesi bimbingan untuk kita mencari jalan penyelesaian. Punca dan sebab kenapa remaja-remaja kita sekarang nak membunuh diri. Okey. Jadi tajuk yang telah kita pilih, saya dah tanya pada awak semua di dalam grup WhatsApp dan awak semua telah bersetuju untuk memilih berkenaan dengan pengurusan stres. Pengurusan stres, betul tak? Okey. Setakat ni ada yang stres tak? Ada stres. Okey, saya faham sebab sekarang kita baru lepas habis cuti mid-sem kan. So naik mid-sem, banyak quiz assignment yang awak semua kena hantar. Dan saya pernah berada di fasa awak semua dan saya faham tahap stres tu sekarang tengah up, tengah tinggi gila. So memang bersesuaian lah dengan tajuk kita hari ini adalah pengurusan stres. Okey. Untuk sesi bimbingan ni, macam kaunseling individu selalunya akan ambil 1 jam setengah. Dan kaunseling kelompok selalunya akan ambil masa 2 jam. Untuk kaunseling bimbingan ni, dia sama je macam sesi individu selama 1 jam 30 minit. Saya harap semua boleh tarik nafas panjang-panjang, boleh duduk dengan selesa sebab awak semua akan bersama saya, akan dengar saya bercakap membebel selama 1 jam 30 minit. Tapi jangan risau, kita ada beberapa aktiviti yang akan saya jalankan untuk kita hilangkan rasa ngantuk dan juga stres. Okey. Yang tadi yang hanya terlibat dengan sesi individu, kaunseling kelompok adalah Adab dan juga Adila sahaja. Mungkin awak berdua nak kongsikan sikit tentang pengalaman awak buat sesi kaunseling sebelum ni. Sebab kawan-kawan yang lain ramai tau yang tak tahu. Okay, siapa nak mula dulu? Secara ringkas je. Apa yang awak dapat? Apa yang saya dapat penyelesaian pada masalah stres lah. Saya pada masalah stres. Sebelum ni? Oh, okey. Kalau Adila pula macam mana? Sebelum ni saya selalu simpan sendiri. So lepas saya jumpa kaunselor, saya rasa macam dah tenang sikit lah sebab saya dah luahkan perasaan saya. Okey, macam Adam dia dapat cari jalan penyelesaian untuk stres dan Adila pula dia dapat cari seseorang untuk meluahkan perasaan dia. Dan saya harap dalam sesi bimbingan ni juga awak semua mendapat sesuatu walaupun sedikit. Okey, tajuk intervensi kita hari ni dah tadi pengurusan stres. Dan sebelum kita mula, saya nak terangkan sikit lah tentang aktiviti supaya awak semua tak terkejut nanti aktiviti apa yang kita nak buat. Jangan risau,
Aktiviti ni senang je. Dan saya hanya mengambil masa satu aktiviti selama 15 minit. InsyaAllah kita akan capai 15 minit untuk satu aktiviti. So aktiviti pertama adalah aktiviti anda ambil, anda jawab. So aktiviti dia, saya akan bagi bekas ni, Nutella cream ni. Dalam bekas ni saya dah isi beberapa soalan. So saya akan bagi pusingan, saya akan buka muzik, dan bila muzik tu stop dekat seseorang itu, jadi seseorang tu kena buka dan ambil soalan dan jawab soalan tersebut. Dan soalan-soalan ni tak susah pun, dia semuanya pasal diri awak dan berkenaan dengan tajuk kita. Itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, saya akan bagi awak beberapa helai kertas dan seorang hanya ambil satu sahaja. Dia ada 5 color dekat sini, 5 warna. Warna biru, warna hijau, warna oranye, warna kuning dan warna merah. Jadi setiap seorang kena ambil ikut perasaan awak. Contohnya kalau awak rasa tenang, awak ambil color biru. Kalau awak rasa marah, awak ambil color merah. Dan color-color lain kalau awak ada maksud yang tersendiri, awak ambil. Nanti awak akan kena kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Kemudian awak kena tulis apa perasaan awak dan apa yang buat awak stres. Macam masalah percintaan, masalah keluarga, atau nama si Polan ke, awak tulis je. Awak luahkan semua perasaan awak dekat dalam kertas ni. Kemudian awak kena baca dan awak kena explain kat kawan-kawan kenapa awak pilih colour tu dan apa yang awak tulis dalam kertas tu. Dan bila awak dah tulis, dah baca, kita akan komot-komotkan kertas ni dan kena campak kat bawah, umpama awak buang semua masalah awak. Dan aktiviti ni dinamakan saya kuat, saya boleh. Maksudnya masa awak buang tu, awak kena sebut saya kuat, saya boleh. Dengan semangat lah, saya kuat, saya boleh. Masalah tu memang takkan hilang, tapi insyaAllah mungkin akan dapat melegakan hati sedikit bila dah kongsi dengan kawan-kawan yang lain. Okey, jadi itulah sesi pengenalan kita. Agak lama kita ada sesi pengenalan diri dan pemberitahuan berkenaan dengan etika kerahsiaan, maksud dan tujuan, jumlah masa yang diperuntukkan dan pengalaman buat sesi kaunseling sebelum ini, tajuk intervensi kita dan juga aktiviti yang akan dijalankan. Okey. Semua okey lagi ke? Okey lagi, boleh teruskan lagi. Okey. Kita akan mula pada sesi bimbingan kita berkenaan dengan pemeriksaan stres. Jadi saya nak tunjukkan satu skesa ataupun satu video pendek berkenaan dengan stres. Dan kemudian saya nak awak bagi refleksi apa yang awak dapat daripada video tersebut. Ya. Saya harap semua nampak ke? Jadi, semua manusia pernah mengalami stres. Apa itu stres? Biar saya terangkan. Stres itu desakan atau tekanan yang dihadapi oleh individu oleh keikutan peristiwa yang berlaku kepada mereka dalam apabila keadaan atau situasi yang mengancam atau dianggap mengganggu keadaan mereka. Biar saya terangkan apa itu tanda-tanda stres. Stres, tanda-tanda stres terbagi oleh 3, iaitu fizikal, psikologi dan tingkah laku. Contoh-contoh fizikal,
masa yang pendek ada 10 kaedah, iaitu dipanggil kaedah 10B, iaitu pertama bertenang, bernafas, berbiara, beribadat, berurut, berehat dan bersenam. Oleh itu, tingkatkan keazaman dan terus berjaya. Tangani stres ke arah kesejahteraan hidup remaja. Sekian, terima kasih. Okey. Okey, siapa nak bagi refleksi dulu? Ya. Okey, siapa nak bagi refleksi apa yang awak dapat daripada video yang awak tengok tadi? Siapa ni nak? Tadi siapa kata dia extrovert semua tu? Time-time ni lah awak nak keluarkan segala kelebihan awak. Siapa nak cakap kan? Maafkan saya. Okey, siapa nak jawab? Okey, Madi. Pada pandangan saya lah kan, bila kita stres ni, keadaan kita akan jadi serabut. So benda tu akan jadi tambahkan lagi stres kita kalau tengok daripada video tu lah. Okey. Maksudnya kalau kita stres, dia akan tambahkan lagi serabut daripada video yang kita tengok tadi. Okey, siapa lagi nak jawab? Okey. Pada pandangan saya, kalau kita stres ni, kita perlu, kalau kita dah ada tanda-tanda stres ni, macam kita perlu cepat cari kaunselor lah. Sebab kalau tak, dia akan beri kesan kepada emosi kita, dia akan menjejak, dan secara tidak langsung dia akan menjejaskan dah kita punya kesihatan apa semua kan. Okey, bagus. Maksudnya kalau kita stres, kita kena cari pakar cepat-cepat supaya kita dapat cegah apa yang tak patut kan? Betul. Okey, next siapa lagi nak jawab? Okey, Asha. Oh, macam ikut giliran ni. Macam dah plan. Okey. Bagi saya, macam setiap individu yang stres tu, actually ada je jalan penyelesaiannya. Contoh macam tadi tu, beriadab, bertenang, berehat, semua tu. So kalau macam once kalau kita rasa macam kita dah serabut sangat, kita kena cepat-cepat distract diri kita dengan buat something. Contoh macam kita tengah stres kan, tiba rasa macam makan tu boleh hilangkan stres. Just makan je buat banyak, and then nanti benda tu akan release sendiri. So like macam benda-benda yang datangkan stres tu ada dua pihak saya. Nampak dia bagi kelebihan dia makan. Lagi stres. Kelebihan dia. Okey, bagus Asha. Okey. Alang-alang dia ikut giliran tu sekali lah. Ada? Okey, tak ada. Awak? Bagi saya, Zati. cara nak hilangkan stres tu macam dia cakap makanan. Lagi satu, luahkan perasaan dekat orang lain. Contoh macam kat parents ke, macam saya pun luahkan perasaan kat parents. Jadi kita kena cari sistem sokongan juga daripada kaunseling, daripada pakar, kita kena cari orang lain juga. Okey, betul. Kalau ni? Betul lah, macam kita kan kadang hidup kita takut nak cakap dengan orang kan, nak cerita luahkan kat semua orang kan. Kita kalau macam tak masuk akal lah, tapi kan kalau kita cakap dengan binatang, walaupun dia tak faham, tapi benda terlepas tau. Betul. Dengan kucing. Betul kan? Sebab kalau kita luar kat setengah orang dia tak faham tau. Kadang-kadang dia tak nak faham pun, dia cuma nak ambil tahu tapi sebenarnya dia tak nak tahu pun. Tapi bila dengan binatang, kita rasa dia faham kita. Ya. Mesti macam apa? Animal lover gitu. Apa binatang yang selalu awak menceritakan perasaan awak? Kucing. Ada berapa banyak kucing kat rumah? 11. Wah, 10 pun cukup sama bagi seorang saja. Okey, kalau Dina pula macam mana? Bagi Dina yang Dina boleh tengok kan, sebenarnya stres ni, bila kita stres, kita akan effect orang sekeliling. Contohnya kita ada kawan rapat kan, bila kita stres tu, orang yang sebelah kita yang akan rasa macam kenapa macam dia akan rasa terganggu. Sebab dia macam, kan contoh dalam bilik kita ada 2 orang, kita duduk pokok meja lah, duduk seorang nangis lah macam kalau ada kawan tu cuba cerita. Kita ada kawan, kalau macam kawan tak boleh kan, kita dekat parent. Macam kena ada seseorang untuk makanan. Betul cakap Ina tu, kadang bila kita bad mood atau ada kawan kita, mesti kita ada salah seorang kawan bila dia bad mood dia akan melibatkan orang lain. Dan kita akan rasa dia toksik padahal dia ada masalah, cuma dia tak tahu macam mana nak luahkan masalah dia tu. Dia lebih pada cara untuk memberontak. Kalau ni pula macam mana? Atira. Bagi Atira macam stres ni macam ikut kita tadi macam stres pada macam pasal kerja. Pasal macam kerja yang macam ada macam ada kerja lepas tu ada lagi. Dia macam berlangsung. Ada lagi. So macam kalau stres itu take time
plan, sabar jap, kita plan satu-satu. Betul. Macam assignment kan, dalam bulan ni saja banyak assignment nak kena hantar. Sebab tu pentingnya kita kena ada pengurusan masa. Kalau kita buat last minute, lagilah stres. Betul tak Kira? Okay, kalau Zeti pula macam mana? Oh, tak ada. Semua orang dah cakap dah pun saya. Oh. Tak dah cakap. Oh, kiranya golongan semua ni ada masalah stres yang sama. Kalau ada pula macam mana? Kalau saya macam lebih kurang macam je lah. Dia kalau macam kita stres, dia macam tempat tempat study kita tu jadi serabut. So macam kalau kita cara saya lah, kalau nak hilangkan stres tu balik, macam lepas study tu terus kemaskan tempat. Macam tak lah, saya bersihkan bilik ke apa ke. Sebab bila kita nampak macam tempat yang kita duduk tu clean, dia lagi rasa tenang lah. Oh, macam Adam pula jenis dia nak lepaskan stres, dia nak kena ada persekitaran yang bersih, persekitaran yang clean. Pernah tak Adam keluar untuk cari suasana yang tenang? Ke Adam lebih selesa kalau stres duduk dalam bilik saja? Tak juga, saya actually macam saya punya jenis healing saya, saya akan pergi ke bandar. Tapi disebabkan UUM ni banyak sangat pokok, jadi saya berada lah. Oh, so Adam lebih suka bandar tapi sebabkan tak ada choice, jadi pergilah kepada pokok-pokok. Tenang ke tak tenang? Tak, duduk dalam bilik je. Duduk dalam bilik je. Okay, setiap orang cara healing dia lain-lain kan. Kalau ada macam tu, ada yang makan, ada yang ni, cakap dengan binatang hari ni. Okay, bagus. Sebenarnya awak semua ni tahu macam mana nak handle stres tu, tapi masih lagi stres. Boleh tak saya tak tahu sebab apa? Adakah awak suka hidup dalam stres tu je, ataupun awak tahu tapi awak tak nak buat? Bila kita menghadapi stres tu, kita tak sempat nak fikir benda tu. Kita tak sempat nak kita tak tahu apa jalan penyelesaian dia. Okay, faham? Okay, tadi semua dah cakap kan macam mana korang stres dan macam mana korang handle. Okay, tahu tak stres tu apa? Sebut stres. Tapi stres tu apa sebenarnya kan? Okay, stres tu adalah tindak balas emosi, mental, fizikal. Maksudnya, okay, contoh. Saya beri contoh untuk emosi. Emosi apabila kita rasa sedih. Sedih sebab apa? Overthinking ke? Sedih sebab dikhianati kawan, dikhianati cinta, dibandingkan dalam family. So bila ada tindak balas tu, kita akan rasa stres. Itu emosi. Dari segi fizikal pula, contoh kita sakit-sakit badan, sakit sini, pening kepala lah, apalah. Bila kita sakit-sakit pun, fizikal kita sakit-sakit pun, kita akan stres sebab kita tak lakukan rutin harian kita macam biasa. Lepas tu kalau daripada segi mental pula macam mana? Siapa boleh bagi contoh dari segi mental? Tindak balas mental yang buatkan kita rasa stres. Kena body shaming. Kena body shaming, ya betul. Macam penderaan mental orang kata. Sebab tu kita buat stres. Selain pada tu, nak dekat exam. Betul, nak dekat exam kita banyak menghafal, kita banyak membaca, kita bagi tekanan pada otak kita. Time-time tu lah kita nak menghafal banyak-banyak satu buku kan. Nak rebus buku tak boleh, kena baca juga. Bila kita dapat tekanan mental tu, kita stres. Okay, bagus. Dari emosi, fizikal. Tapi stres ni dia ada juga jangka pendek dan juga jangka panjang. Okay, jangka pendek ni dia macam, okay, minggu ni awak ada kuis. Contohnya, ada 3 kuis. Dalam minggu ni, awak stres sangat-sangat. Stres. Tapi lepas dah habis kuis tu semua, awak dah berasa lega. Itu maksudnya stres masa pendek. Lagi satu kalau tindakan fizikal. Contoh kita berada dalam keadaan panas kan. Kita kena berdiri kat tengah panas ke apa. Panas. Ya Allah, panas sangat sebab kita rasa pening kepala kan. Kita akan rasa stres. Betul tak? Pernah tak berdiri kat tempat panas, kita rasa sakit kepala apa semua, and then kita stres. Tapi bila kita dah masuk tempat sejuk, kita dah rasa lega. Itu adalah stres masa pendek. Kalau jangka panjang pula macam mana? Siapa nak bagi contoh? Okey, jangka panjang ni stres yang melampau hingga boleh membuatkan kemurungan, anxiety, depress dan lain-lain. Maksudnya awak ada masalah yang besar, masalah keluarga yang takkan settle. Masalah keluarga ni contoh macam mana? Perceraian, perbandingan antara adik-beradik, pergaduhan ibu bapa, ataupun broken family yang macam-macam lah masalah, terutamanya macam keuangan atau institusi keluarga tu merunduk. Yang itu sehingga boleh menyebabkan awak semua kemurungan dan awak perlukan bantuan daripada pakar. Itu adalah
dalam jangka panjang. Jadi dapat bezakan tak jangka panjang, jangka pendek dan apa itu stres? Stres tu senang je, tindakan. Tindakan emosi, fizikal dan juga mental. Itulah terjadinya awak semua stres. Okay. Ni kena ambil note jadi saya ada soalan, awak semua kena jawab balik. Okey. Antara masalah-masalah yang saya kaji lah, tak adalah kaji sangat, saya hasil pembacaan saya dalam umur awak semua ni, dewasa awal, antara punca-punca stres adalah yang pertama adalah masalah keluarga. Macam saya sebut tadi lah, perceraian, pergaduhan ibu bapa, perbandingan adik-beradik. Ada tak yang ada masalah keluarga? Tak ada. Setakat ni happy family lah, alhamdulillah. Okey, yang kedua adalah stres dengan pelajaran dan persaingan yang tidak sihat. Siapa yang ada? Pelajaran mustahil lah tak ada, sebab awak semua adalah dalam kalangan mahasiswa dan juga mahasiswi dan sudah semestinya akan stres dalam pembelajaran. Persaingan yang tidak sihat, pernah tak? Persaingan tidak sihat ni maksudnya contohlah kawan tu terbaik dan awak cuba untuk jatuhkan dia ke, atau dia cuba untuk jatuhkan awak ke, dia curi assignment awak, dia copy assignment awak, dia ambil kesempatan atas awak, dia tidak buat assignment. Itu cara persaingan yang tidak sihat. Pernah tak alami? Ada yang nak kongsi pengalaman? Okey, kalau tak ada tak apa. Itu yang kedua lah, stres yang hasil pembacaan saya. Itu yang awak semua hadapi. Dan yang ketiga adalah penat dengan pekerjaan dan persekitaran toksik di tempat kerja atau di tempat belajar. Pernah tak alami? Penat dengan pekerjaan, macam Atira cakap tadi, penat kan sebab banyak sangat assignment apa semua. Persekitaran toksik, pernah tak alami? Kadang-kadang tak kira lah di tempat belajar atau di tempat kerja, toksik tu kita tak boleh lari. Sebab setiap orang dia ada personality yang lain-lain dan tak semua boleh masuk dengan kita. Betul tak? Tak ada siapa ke yang ada pengalaman kawan-kawan toksik? Ataupun bukan kawan-kawan sajalah, orang-orang yang stranger pun tak tiba-tiba entah datang pada mana, dia bagi vibe-vibe yang negatif ke awak. Saya rasa awak semua ni macam ada sesuatu yang tersimpan yang tak dikeluarkan. Tak boleh, saya faham. Tapi benda tu adalah kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, rasa kesepian dan selalu membandingkan diri dengan perkara yang tidak realistik di media sosial. Ni masuk ataupun dalam bahasa lain insecure lah. Okey, macam media sosial yang sekarang ni kita selalu gunakan, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Apa-apa semua yang ditayangkan tidak semuanya real, semuanya tidak realistik. Kekayaan, kecantikan, apa semuanya boleh ditipu. Pernah tak sekali awak scroll, wah cantiknya dia, kurusnya dia, kenapa aku tak macam tu, kenapa aku tak kaya, kenapa aku tak ada family macam ni, kenapa aku tak berjaya macam ni, kenapa macam tu. Dan bila awak dah rasa macam tu, malam-malam tidur nangis. Bila orang tanya kenapa, tak ada apa-apa, tak ada sebab saja, sedih apa semua. Padahal awak rasa insecure dengan diri awak sendiri. Itu mesti semua orang pernah merasakan, sebab saya sendiri pun pernah rasa perkara yang sama. Jadi tu antara punca-punca stres yang keempat lah yang tadi saya sebut. Yang rasa kesepian, pernah tak rasa kesepian sampai awak rasa stres? Aku kena cari pasangan ni, aku tak boleh hidup seorang ni, aku nak ada pasangan ni, aku sepi sangat ni. Pernah tak? Kalau Adam pula macam mana? Yang pasangan tu tak ada lah, tapi macam dia kadang-kadang macam dengan roommate, duduk sebelah-sebelah katil, tapi dia macam dia macam tak cakap lah kadang-kadang, sebab dia sibuk Jadi itu ke awak rasa stres? Itu tak stres mana pun sebenarnya. Cuma itu apa cakap, konsep sepi bagi saya lah. Konsep sepi bagi awak lah. Jadi tak, kita tak nak tambahkan stres lah. cakap. Pernah tak awak tegur dia dulu? Pernah je. Pernah, tapi dia tak layan lah. Bukan, dia macam dia macam mana cakap, dia macam satu masa tu dia macam dia sibuk kan, macam duduk sebelah-sebelah, kita tidur sebelah-sebelah tapi tak cakap sama-sama. Tapi macam bila ada dia bawa kawan-kawan dia sekali, terus bercakap lah. Okey, macam tadi ada juga tentang pembandingan di
di media sosial. Macam perempuan benda biasa, sebab kecantikan tu adalah utama bagi kita. Kita pun nak cantik untuk orang lain, kita nak cantik untuk diri kita sendiri, tapi kita masih lagi rasa diri kita ni kekurangan dan orang lain ada kelebihan yang kita tak ada. Kalau macam dari segi lelaki pula, saya nak tahu ni, mewakili semua perempuan yang ada di kat sini, lelaki pernah tak rasa insecure? Insecure sama lelaki tu macam tak ada sangat kan. Insecure sesama perempuan? Itu pun tak ada juga. Tak ada juga. Oh, macam lelaki mungkin dia ada sifat lebih simple. Dan kadang-kadang bila perempuan ni dia rasa orang lain lebih baik, tapi bila lelaki ni dia rasa dia yang hebat. Tak sadar tapi dia rasa dia sadar. Kalau lelaki dia ada sifat yang macam tu kan. So mungkin stres dia lain. Mungkin stres ni lebih kepada perempuan. Okey, yang seterusnya adalah masalah keuangan. Yang ni saya ada buat satu tinjauan, bukan saya lah, kawan saya dekat sekolah, sekolah area Kedah ni, kebanyakan pelajarnya mengalami kekurangan keuangan lah, pendapatan keluarga yang rendah, dan mereka terpaksa bekerja dan belajar. Balik daripada belajar tu diorang terpaksa bekerja. Ni melibatkan sekolah rendah dan juga sekolah menengah lah. Sebab kekurangan keuangan. Okey, daripada segi IPTA ni pula, dah semestinya kita perlukan keuangan yang banyak, betul tak? Sebab kita kena libatkan diri dengan program, sebab kita perlukan merit, kita perlu keluarkan duit untuk kita dapatkan merit. Lepas tu kita makan hari-hari. Orang kata makan RM10 pun tak cukup kan? Walaupun kita makan benda yang simple, tapi untuk kita makan 2 kali sehari, tak boleh sebab kita paksa ikat perut. Macam awak semua sebagai pelajar IPTA, pernah tak rasa kekurangan keuangan? Pernah kan? Bila nak minta ibu bapa duit, kita rasa bersalah. Nak minta boyfriend, takut kata kaki kikis pula. Bila kita nak bekerja, kita tak cukup masa untuk keluar bekerja. Ada setengah orang dah akan buat part time kan, tapi kita nak buat tapi tak cukup masa. Betul tak? Ada tak siapa nak kongsikan pengalaman dia tak cukup duit sampai terpaksa makan Maggi, sampai Maggi terpaksa potong 2? Pernah tak? Okay. Pada tahap atau pada situasi mana yang awak rasa awak betul-betul tak ada duit? Masa tu awak terpaksa buat sesuatu yang terpaksa buat sebab awak tak ada duit. Pernah tak? Okey, saya nak tanya, berapa jumlah duit yang tinggal masa awak kesempitan? Yang paling sengit lah, contoh saya pernah ada RM10 je dalam dompet, tapi nak survive untuk seminggu. Macam awak semua pula macam mana? Saya rasa awak semua ni tak ada tahap sampai macam awak kan. Kaya lagi ni, tak ada duit pun, reaction mo. Izahat. Okey, tak apa. Okey, yang terakhir adalah tidak melakukan aktiviti yang sihat. Makan tahu, bersenam tahu tak? Okey, berapa kali seminggu awak semua bersenam? Seminggu sekali. Okey, seminggu sekali. Seminggu sekali. Yang lain semua sama-sama ke? Seminggu sekali? 4 kali seminggu. 4 Sebab kelas saya selalunya dalam tengah hari, so saya selalu morning walk. Wah, bagus Kalau lepas subuh tu terus morning walk. Boleh jadikan inspirasi. Kalau yang lain, ada tak yang tak pernah bersenam langsung? Macam Saya ada. Sebab awak bersukan bersukan. Okay, tak heran lah, memang baguslah bersenam. Kalau yang lain pula macam mana? Okey, ada juga yang tak bersenam. Jadi antara salah satu stres adalah tidak bersenam dan tidak cukup tidur, insomnia. Maksudnya kurang tidur lah, bila badan kita jadi tak sihat, kurang bersenam apa semua, otak kita pun tak berfungsi dengan baik. Okey, saya ulang balik. Masalah pertama adalah masalah keluarga, stres dengan pelajaran, penat dengan pekerjaan, rasa sepi dan membandingkan diri dengan perkara yang tidak realistik, masalah keuangan, tidak melakukan aktiviti yang sihat. Itu antara punca-punca stres daripada hasil pembacaan saya. Ada tak punca-punca lain? Punca-punca lain. Penat tak? Saya pada tu yang saya tak sebut. Apa lagi yang stres? Macam tadi ada kawan kita cakap pasal body shaming kan, pasal penderaan mental. Kalau yang lain ada tak pengalaman awak? Tak ada. Okey, tak apa. Alright.
kepada pengurusan stres. Macam tadi kita dah tahu stres tu apa, kita dah tahu punca-punca stres tu datang daripada mana, masing-masing pun ada pengalaman masing-masing. Sekarang ni kita nak pergi kepada macam mana kita nak mengenali stres tersebut. Okey. Kat sini saya ada satu aktiviti, iaitu kita nak tangani stres dengan cara latihan pernafasan. Dan saya nak semua orang buat. Boleh? Saya akan bagi arahan dan awak semua buat. Kita tahulah berkesan ataupun tak. Ini adalah first try saya yang saya lakukan kepada awak semua. Okey. Pertama sekali, awak kena pejamkan mata dan biarkan kepala tunduk ke hadapan. Semua buat, pejam mata, tunduk ke hadapan, tenang. Okey, semua dah pejam mata, semua dah tunduk. Yang kedua, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung sedalam-dalamnya dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Okey, kita akan ulang selama 5 kali. Tadi dah pertama, kali kedua. Tarik nafas perlahan-lahan jangan kuat-kuat terus tak nak nafas terus. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Tenangkan diri awak relax Okey. Kali ketiga pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembus. Okey, kali keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Okey, terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas. Okey, boleh buka mata. Boleh angkat kepala. Okey, sekarang ni saya nak awak berdiri. Okey, berdiri, masing-masing berdiri. Nak bagi hilang ngantuk Berdiri dengan menjarakkan kaki. Maksudnya kaki tu jangan rapat. Jarak sikit. Jangan jarak sangat pula. Jarakkan sikit. Kemudian lolaikan tangan di sisi. Lolai, relax, lolai, berdiri, dekatkan kaki, dekatkan. Okey. Sekarang kita akan tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, pejam mata. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Fikirkan tentang ketenangan. Apa yang awak rasa tenang? Kalau rasa fikir pasal pokok tenang, fikir pasal bandar tenang, fikir pasal makanan tenang, fikir pasal haiwan tenang, okay, fikirkan. Tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Okay, boleh buka mata perlahan-lahan. Okay, boleh duduk. Okay, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh latihan pernafasan yang dilakukan ketika kita berasa stres ataupun semasa kita rasa nak marah. Pengawalan marah, emosi dan juga stres. Itu cara yang awak perlu buat lah. Tarik nafas, bernafas supaya hati kita, jantung kita boleh tenang. Sebab bila kita stres atau bila kita rasa nak marah, jantung kita laju. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita berasa lega. Tapi lagi baik kalau fikirkan sesuatu yang lebih tenang lah. Tadi saya lupa nak cakap, lambat cakap kan. Tak tahulah apa dalam fikiran awak. Okay. Itu cara pernafasan. Jadi saya nak explain lagi tentang tips merawat stres. Itu salah satu daripadanya. Dan kita ada banyak lagi antara contoh yang kita boleh merawat stres. Yang pertama tadi adalah mengambil nafas yang dalam macam awak buat tadi. Yang kedua, menjaga kewarasan dan rasional. Maksudnya, bila kita stres, macam saya cakap tadi kan, kita punya resiko bunuh diri tu banyak dalam kalangan orang muda, terutamanya golongan dewasa awal, sebab tak boleh nak kawal tekanan ataupun
apa stres yang awak semua hadapi. Tak kira lah sama ada yang sudah bekerja, apatah lagi yang kita yang sedang belajar ni. Jadi bila kita stres, kita perlu menjaga kewarasan dan juga rasional. Faham tak apa maksud waras dan apa maksud rasional? Siapa nak jawab? Okey, waras tu maksudnya kita berfikir dengan logik. Logik maksudnya setengah orang bila stres dia akan fikir bukan-bukan. Ada nak ambil pisau lah, ada nak tulah, ada nak hantuk kepala lah, nak cederakan diri sendiri lah, apalah, sehingga rasa tak waras. Macam gila, macam tak berpijak di bumi yang nyata. Maksudnya bila kita stres, kita kena jaga kewarasan. Pernah tak sesiapa yang berada di sini berasa stres sampai hilang kawalan kewarasan tu? Pernah tak antara awak semua yang pernah mencederakan diri sendiri sebab stres? Tak pernah. Alhamdulillah, bagus saya berada dalam vibe yang positif. Maksudnya awak masih mengekalkan kewarasan dan juga rasional pemikiran awak. Okey, yang kedua adalah amalkan rasa bersyukur. Ni penting amalkan cara bersyukur. Okey, saya nak tanya, apa yang awak bersyukur untuk hari ini? Okey, saya start dulu Hari ni saya bersyukur sebab saya dapat buat sesi bimbingan yang saya kena hantar lagi 2-3 minggu lagi. Alhamdulillah saya bersyukur sebab saya dapat menjayakan untuk hari ni. Okey, saya nak tanya Adam dulu. Apa yang awak bersyukur hari ni? Apa yang saya bersyukur hari ni? Ya. Hari ni saya paling bersyukur sebab member saya ajak main bola tampar. Oh, awak bersyukur bila member ajak. Okey, boleh diterima. Kalau Zeti pula macam mana? Apa yang awak bersyukur untuk hari ni? Saya bersyukur sebab saya dapat tolong Kak Eva. Alhamdulillah. So saya ada aspek so kalau saya ada assignment yang perlu orang boleh tolong saya juga. InsyaAllah. Moga awak pun dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okey, Atira pula macam mana? Saya bersyukur sebab hari ni pagi tadi saya sempat siapkan satu assignment. Wah, tahniah. Satu hari satu assignment. Bagus. Kalau Tina? Saya bersyukur sebab hari ni saya tak ngantuk langsung dari kelas. Wah. Okey, kalau Ai? Syukur sebab hari Selasa memang tak ada kelas. Wah, lagi best. Kalau ni pula? Saya bersyukur macam ni juga. Sama-sama bersyukur. Kalau Adila pula macam mana? Saya bersyukur hari saya bangun subuh pukul 6. Alhamdulillah. Okey, amin. Okey, ni Asha. Saya bersyukur sebab malam ni start training lambat sikit. So Wah. macam boleh Relax lah. Okey, kalau ni Saya bersyukur sama macam Zeti dapat jam program ni. Secara tidak langsung dapat saya kendalikan saya punya stres lah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah akan dapat sesuatu daripada sesi ni. Okey, macam mana dia pula? Apa yang awak bersyukur hari ni? Saya bersyukur hari ni dapat makan pizza. Wah. Alhamdulillah, insya-Allah akan dibelanja lagi. Okey, bersyukur ni benda yang sangat subjektif kan. Kadang-kadang kita dapat bangun pagi, dapat bernafas pun sebenarnya kita dah bersyukur dah sebenarnya. Satu kenikmatan kita dapat hidup untuk hari ni. Saya tak tahu lagi bila kita hidup lagi kan. Okey, itu pun satu. Lagi satu, bersyukur untuk terima diri sendiri, sayang diri sendiri dan terima kekurangan diri. Macam tadi, kebanyakan awak semua cakap awak ada masalah stres dengan insecure, membandingkan diri sendiri dengan benda yang tidak realistik. Jadi, bila kita stres, awak perlu terima dan sayang diri sendiri dan terima kekurangan diri. Macam tadi, awal sesi tadi saya tanyakan tentang kelebihan diri. Dan saya nak tanya juga, apa kekurangan diri awak? Bagi satu yang benda tu yang buat awak stres, yang membelenggu diri awak sampai sekarang. Okay, kita start pada sini pula lah. Apa kekurangan diri awak dan apa tindakan awak untuk mengurangkan atau berubah daripada kekurangan tersebut? Saya rasa saya tak dapat kawan marah saya pun. Marah. Sa- Tapi sa- tadi Penyabar. kelebihan awak adalah penyabar. dia pros and cons. Dia faham mungkin dia ada sifat panas baran dia, tapi dalam masa yang sama mungkin dia kontrol dengan cara dia yang lebih penyabar. Bagus, bagus. Kalau awak pula macam mana? Apa saja walaupun benda tu kecil tapi awak rasa benda tu kenapa aku macam ni, kenapa Okey, mungkin saya takut untuk tegur orang tu. Sebagai contoh lah,
Saya sebagai group leader. Tapi ada saya punya groupmate tu dia macam tak buat kerja. Jadi saya takut untuk tegur dia, macam takut untuk macam untuk tegur dia macam Kiranya awak ni seorang yang blazer. Maksudnya awak terima je, tapi awak takut nak tegur seseorang tu. Saya takut dia tak boleh terima. Jadi saya macam pendam je. Saya akan cerita dekat orang lain lah. Macam saya takut untuk tegur diri sendiri. Kalau berkenaan dengan perkataan tidak, adakah awak takut juga untuk perkataan tidak? Maksudnya kalau kawan ajak, awak tak nak tapi awak takut nak cakap no. Ada setengah tu ada juga. Pernah tak benda tu buatkan orang lain ambil kesempatan ke atas awak? Ada juga lah. Ada juga. Okey, itu kekurangan diri dia. Apa tindakan awak untuk kekurangan diri awak tersebut? Kadang-kadang saya cuba untuk beranikan diri lah. Macam saya cuba untuk beranikan untuk diri saya macam contohlah untuk berani tegur dia macam tapi masih dalam Proses untuk awak berubah diri awak ke arah yang lebih baik. Okey, bagus. Jadi kalau Asha pula macam mana? Apa kekurangan diri awak dan apa tindakan awak untuk berubah? Kekurangan saya, saya tak dapat nak memenuhi permintaan family. As anak sulung, saya rasa macam everything yang saya buat tak cukup bagi orang. So saya rasa macam benda tu apa lagi saya kena buat. Macam tu lah. Kira awak ni anak sulung dan family letakkan high expectation dekat awak untuk jadi yang lebih baik atau contoh kepada adik-adik yang lain, dan awak rasa awak tak mampu nak jadi apa yang mereka jadi. Jadi tindakan awak macam mana? Tindakan saya, Awak mencuba yang terbaik. saya mencuba yang terbaik, but diorang I mean macam not, macam mana tak okey lagi. Macam tu lah. Saya rasa saya dah cuba yang terbaik tapi tak okey. Adakah benda tu buat awak stres? Okey, kalau Adila pula macam mana? Saya jenis yang cepat overthinking, yang macam kalau benda tu kena settle tu, saya memang akan settle juga. Saya akan paksa diri saya untuk settlekan benda tu. Sebab saya cepat overthinking macam kalau aku tak buat benda ni nanti macam mana macam. Tindakan awak untuk berubah, awak kena siapkan benda tu lah. Saya paksa diri saya untuk siapkan benda tu juga. Benda tu yang buat awak stres dengan diri awak sendiri. Walaupun dia mengeluarkan kos ke apa, saya sanggup. Saya terpaksa sebab saya tak nak overthinking. Saya tak nak menyusahkan orang lain lah. Kalau awak pula macam mana? Saya terlalu menjaga hati orang daripada menjaga hati saya sendiri. Wah, menjaga hati orang sendiri. Jadi saya Lebih kurang takut. macam dia tadi. Sebab Ya. takut nak tegur orang, takut hati orang lain terguris. Sampai memakan diri saya macam tu. Adakah benda tu buat diri awak jadi stres? Tak ada confident. Faham? Kalau Ain pula, Takut dengan jawapan orang. takut dengan jawapan orang. Macam mana tu? Takut dia kata ya ataupun tidak. Macam tu lah. Macam satu soalan tu benda tu simple je. Kita yang jadi nak rasa takut dengan jawapan orang tu. Kalau Dina pula? Kekurangan Dina ni cepat gelabah. Benda tak patut gelabah, dia akan gelabah. Macam benda tu simple yang orang macam boleh relax je, tapi Kalau tindakan untuk berubah pula macam mana? kawan kita macam Dina tak apa, tak ada apa macam Bolehkan sistem sokongan lah untuk awak rasa relax. Dan gelabah tu buat awak jadi stres lah kadang-kadang. Jadi macam kalut, nanti jadi macam serabut. Sampai efek ke tahu ke efek lah macam serabut lah, orang sekeliling pun rasa macam dia benda macam tu lah. Okay, faham? Kalau Atira pula? Dia kena mahir macam susah nak berkawan kot dengan orang yang baru. Macam tu. Tindakan awak untuk berubah? Try untuk start cakap dulu. Okay. Kalau Zeti? Saya jenis saya used to be kot people pleaser. Tahu tak terms people pleaser tu? Tak, dia macam kita buat sesuatu tu untuk bagi orang tu suka. Tapi actually benda tu kita tak reti pun. Tapi kita buat sebab bagi orang tu suka. So tidak. Padahal kita as manusia, the only one yang kita kena please adalah our creator, not the creation. Faham tak? Bukan ciptaan dia. So saya used to jadi orang macam tu untuk puaskan hati semua orang. Saya nak orang suka kat saya. Macam tu. So apa yang saya buat adalah
saya start untuk ignore benda-benda yang saya tak, kalau saya tak tahu benda tu saya buat tak tahu je. Saya cakap tak boleh macam tu. Saya tak takut dengan perkataan tidak tu sekarang. Macam tu. Kiranya awak masih ada untuk berubah lah, masih ada tindakan untuk berubah juga. Awak tahu awak jadi macam tu. Sebab saya toksik dengan diri sendiri. Oh, faham? Maksudnya awak nak orang lain happy tapi awak tak kisah pasal perasaan awak sendiri. Okey. Kalau Adam pula macam mana? Kalau saya mungkin saya lebih kepada perfectionist lah. Dia macam contoh kalau satu benda tu saya nak ikut semua benda yang saya ikut kemahuan saya. Contoh macam kejam saya tak tahu macam mana. Tapi kalau saya jenis kalau contoh lah macam nak keluar lepak ke, selalu ada confirmation awal. Okey, ni dekat mana, pukul berapa, lepas tu terus nak ada jumpa dekat situ lah. Tak nak ada yang Melayu. Okey, faham. Kadang-kadang kekurangan diri ni dia boleh jadi kelebihan diri kita pada masa yang akan datang. Sebagai contoh benda yang paling senang. Kita tak pandai bawa kereta. Tapi bila kita belajar, lama-lama kita dah pandai bawa. Tak kira lah manual ke, tak kira lah auto ke, kita boleh drive, kita boleh macam-macam lah kita boleh bawa. Nampak tak, daripada kekurangan tu boleh jadi kelebihan kita pada suatu hari nanti. Dan apa yang awak, kekurangan yang diri awak alami, awak tahu jalan penyelesaiannya dan awak ada lakukan beberapa tindakan untuk jadi lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi saya harap kekurangan diri awak itu tidak mendatangkan stres yang berpanjangan dan berharap awak menjadi seseorang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Okey, itu dari segi bersyukur dan terima kekurangan diri. Seterusnya, buang tabiat mudah terguris hati. Faham tak maksud dia? Maksudnya, bila kita dah makin besar ni, kita banyak ignore banyak benda. Betul tak? Bila kita terlampau ke anak-anakan, orang buat tu sikit, kecil hati. Orang buat ni sikit, terguris hati. Orang buat sini sikit, nak merajuk. Orang buat sikit, kita nak orang yang pujuk kita. Kita nak orang yang ambil perhatian kat kita. Betul tak? Jadi untuk awak kurangkan rasa stres tu, tolong buang tabiat mudah terguris hati. Kalau setakat benda-benda kecil tu saja, awak yang sudah berumur 19 hingga 25 tahun tu, buanglah tabiat terguris hati. Sebab benda tu akan buat orang lain menjauhkan diri daripada awak. Sebab awak akan nampak toksik. Okey, faham setakat tu? Buang tabiat mudah terguris hati. Tapi sekiranya benda tu melampau lah benda tu, kiranya dia menghina ke, mempermainkan keluarga ataupun orang-orang yang awak sayang, yang itu awak kena ambil tindakan tegas. Yang itu awak nak merajuk ke, awak nak marah ke, awak nak ambil tindakan, itu adalah hak awak. Tapi sekiranya benda-benda yang kecil, kalau awak tak nak stres, awak ignore. Okey, seterusnya, percaya pada gerak hati. Percaya pada gerak hati lah. Kalau macam awak semua stres, awak tahu apa awak nak buat, awak percaya pada diri awak sendiri. Jangan ikut kawan. Setengah kawan, kalau stres, dia ajak buat benda bukan-bukan. Betul tak? Macam dia akan suruh isap dadah, dia akan suruh ambil merokok, ambil satu benda-benda yang tak elok, alkohol ke dan sebagainya. That's why awak kena percaya pada gerak hati awak. Apa yang benda baik, awak ambil. Apa yang benda buruk, awak tinggal. Sebab tu pentingnya bila kita dah besar ni, kita banyak ignore benda-benda toksik. Okey, seterusnya adalah melepaskan pemikiran yang tidak menenangkan. Macam mana tu? Maksudnya, kalau awak fikir sesuatu benda yang serabut, yang tak sepatutnya awak fikir, awak kena lepaskan. Okey, contohlah macam sekarang kan, awak adalah mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada perjalanan hidup untuk satu pekerjaan. Betul tak? Awak akan fikir awak nak kerja apa, awak nak buat apa lepas ni, nak kahwin ke, nak teruskan sambung belajar ke, nak jadi harapan keluarga, nak cari pendapatan keluarga ke, apa ke. Benda tu tak sepatutnya awak fikir sekarang. Maksudnya, bila awak fikir, awak akan serabut. Jadi apa yang perlu awak buat adalah awak fokus kat sekarang. Fokus dekat apa yang awak buat sekarang, maksud saya. Contoh kalau sekarang awak nak capai kan, nak habiskan SEM ni, awak nak dapatkan CGPA yang terbaik, awak nak dapat keputusan yang cemerlang, awak nak dapat carry mark yang tinggi. Jadi awak buat apa yang terbaik sekarang untuk awak dapatkan future yang lebih baik. Jadi
Kadang-kadang terlampau fikir masa lalu atau terlampau fikir masa hadapan, dia akan merosakkan pemikiran awak. Betul tak? Awak terlampau fikir masa lalu, awak terlampau fikir terlalu ke hadapan. Awak risau awak tak kahwin, awak risau awak jadi andatu, awak risau awak tak jumpa jodoh yang awak nak. Benda tu yang tak sepatutnya awak fikir. Jadi awak kena tinggalkan pemikiran yang tidak sepatutnya, yang tidak menyenangkan, supaya awak kurang rasa stres tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah tegas membuat keputusan yang penting. Macam Zeti tadi, macam siapa tadi kan, bila awak ada kekurangan diri tu, awak mula belajar untuk tegas, untuk say no. Cuba belajar untuk terima jawapan orang. Cuba belajar untuk ignore kalau awak rasa awak tak mampu. Itu antara contoh yang awak boleh lakukan untuk kurangkan tekanan. Okey. Seterusnya adalah hanya lakukan yang terbaik dan hargai. Sama lah macam tadi. Fokus kepada perkara yang positif. Okey, apa contoh perkara-perkara positif? Okey, contohnya macam kita memaafkan diri sendiri dan orang lain, bercakap perkara-perkara yang baik dan berkawan dengan orang yang positif. Okey, bila kita maafkan diri kita sendiri, kita terima kekurangan diri kita sendiri, kita akan kurang stres. Contohlah macam apa tadi? Oh, aku tak boleh macam ni. Kadang-kadang kita perlu cakap pada diri kita sendiri. Ada setengah orang dia akan cakap depan cermin, dan setengah orang dia akan cakap secara imajinasi dia, supaya diri dia faham. Dah sabarlah, jangan stres, jangan gelabah, sabar, kita perlu tenang ni. Relax, jangan risau. Kita kena cakap kat diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang benda tu adalah kita bermain dengan psikologi kita, diri sendiri. Kita bercakap kita rasa tenang, padahal kita cakap dengan diri kita sendiri. Itu pun penting juga, kita perlu maafkan diri sendiri. Sama juga cakap perkara yang baik-baik. Maksudnya kita fikir benda yang baik-baik. Kita cakap diri kita baik-baik. Jangan kita hina diri kita. Kadang kita rasa macam, ya aku ni bodoh lah, aku ni tak pandai lah, aku ni lah. Kan macam orang cakap dalam Islam kan, bila banyak kali kita ulang, benda tu akan jadi doa. Benda tu kita yang bagi diri kita toksik. Kita yang cakap kita tak cantik, kita yang cakap diri kita tak pandai, apa semua. Belajar untuk cakap perkara-perkara yang baik untuk diri awak jadi baik-baik. Macam kita nak confident kan? Okey, aku cantik. Okey, aku yakin. Aku ni. Dan insya-Allah kita boleh buat sebab kita yang keluarkan vibe-vibe yang positif tu. Jadi juga berkawan dengan orang yang positif. Kalau awak nak jadi seseorang yang baik, kawan dengan orang baik. Okey, contoh kalau awak nak jadi seseorang yang mendalami Islam, awak kena dekat dengan orang yang mendalami Islam. Ulama awak join, kawan-kawan yang ajak awak pergi majlis ilmu. Macam tu, kalau awak nak macam tu. Kalau awak nak seorang yang pandai, kan kebanyakan pensyarah kita, kalau awak nak pandai, kawan dengan orang pandai. Sebab secara tak langsung kita akan ikut cara macam mana dia belajar. Kita akan ikut cara macam mana dia menguruskan diri, dan kita akan ikut macam mana dia handle stres dia, macam mana dia boleh pandai. Jadi kalau macam kita ada vibe yang positif sekeliling kita akan terikut-ikut. Sebab tu bila berfikiran positif ni, bukan saja kita fikir, tapi kita kena bertindak juga. Apa kita nak buat tindak untuk kita dapatkan vibe positif tu dan kita kurangkan stres kita. Kemudian sentiasa merendah diri dan jadi yang boleh diajar. Faham tak? Maksudnya bila kita dah besar ni kan, bila awak golongan dewasa awal ni 19 hingga 25 tahun, awak berada pada tahap tekanan yang tinggi. Awak tengah menyesuaikan diri awak untuk awak mencapai umur 30 tahun yang sepatutnya, yang seharusnya pada tahap tersebut awak dah berada tahap yang stabil, kehidupan yang stabil. Awak dah ada aset awak sendiri, kerjaya awak sendiri, pasangan awak sendiri, dan awak ada duit yang awak boleh survive. Jadi pada tahap yang ini awak perlu menerima. Kadang-kadang kita perlu menerima. Setengah orang ego dia terlampau tinggi. Dia rasa macam dia je yang betul. Dia rasa macam sekata pula, biarlah aku nak buat apa pun apa semua. Tak boleh. Kalau awak berada dalam fasa yang macam ni, jadi seseorang yang boleh menerima dan jadi seseorang yang boleh diajar. Maksudnya bila orang bagi nasihat, awak dengar. Bila orang bagi pendapat, awak dengar. Kadang-kadang disebabkan kita ego, kita yang stres. Betul tak?
Jadi bila kita menerima pendapat orang lain, kadang-kadang secara tidak langsung apa yang dia cakap itu boleh membaiki diri kita juga. Boleh beri sesuatu pada diri kita. Dan seterusnya, sabar mengejar keinginan, menyimpan rasa cinta, meluangkan masa bersama orang tersayang, menjauhkan diri daripada drama. Menjauhkan diri daripada drama. Ni samalah macam yang orang toksik yang tadi yang saya cakap kan. Dalam kehidupan kita ni mustahil kita tak pernah jumpa orang yang selalu banyak drama. Ada je isu-isu, ada je konflik-konflik yang dia bawa, yang secara tak langsung kita pun jadi terlibat sama. Pernah tak? Ada tak siapa-siapa yang pernah jumpa kawan yang buat drama ni? Mungkin ada sesuatu yang awak simpan tapi tak nak cerita, tak apa. Tidur dan rehat, uruskan masa dengan baik. Jangan lupa walaupun kita busy dengan assignment, tidur sangat penting. Tapi jangan berlebihan tidur. Kadang-kadang berlebihan tidur ni boleh buat badan kita jadi letih. Pernah tak awak tidurlah sebab penat sangat, tapi lebih daripada 8 jam ataupun 9 jam yang sepatutnya peruntukan masa yang awak tidur tu, sebenarnya benda tu buat kita dah jadi lagi mengantuk tau. Badan kita lagi tidak berfungsi, lagi tidak bermain. Lagi senang kita nak tidur pun tak boleh juga. Lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Bila kurang, itulah yang menyebabkan awak semua stres. Lepas tu uruskan masa dengan baik. Okey, nak tanya kat sini, siapa yang suka buat assignment last minute? Jujur pada diri sendiri. Ya. Kenapa? Sebab macam bila last minute tu, bila rushing tu macam semua idea tiba-tiba masuk. Itu selalu pemikiran lelaki. Last minute mesti jadi. Jadi. Tapi pernah stres tak kalau buat last minute? Stres lah sebab roommate pun buat last minute juga. Adakah hasilnya terbaik juga? Hasil dia terbaik. Bagus, keyakinan yang tinggi. Kalau perempuan pula macam mana? Selalunya perempuan ni pengurusan masa dia lebih baik daripada lelaki. Kalau macam Dina dengan Ain, kenapa selalu last minute? Tak, idea datang masa hujung. Oh, kalau Dina? Macam kita beri contoh kan. Okay, nak kena hantar hari tu hari Ahad. Dan kami, bayangkan kami start buat yang satu yang macam memang susah. Memang financial punya analisis memang susah lah, nak kena balance semua tu kan. Ya. Kami buat dalam masa 1 malam, and esok tu kami kena hantar before pukul 12, and kami tak buat presentation waktu tu. Sebab waktu tu memang tu kan assignment kan, before tu kan kami memang banyak gila, ada satu assignment memang kena siap kan. Lepas tu kami memang push gila, and alhamdulillah memang dapat balance, memang nice, memang okey lah. Sebab lagi satu kita dapat roommate yang okey, memang rapat kan. Memang okey lah, memang result dia macam elok lah. Adakah sebab assignment tu susah, sebab tu buat last minute, ataupun semua assignment Dina buat last minute? Assignment tu je. Assignment tertentu sahajalah. Kalau assignment yang lain, kalau boleh buat awal, Dina akan buat awal. Kena tak? Okey, kalau yang lain pula saya nak tanyalah, macam mana pengurusan masa awak? Adakah terancang? Tak terurus juga, systematic. Dan benda tu lah yang akan buat awak stres. Kadang-kadang saya faham, kadang-kadang bukan kita tak uruskan masa dengan baik, tapi pertindihan assignment tu yang buatkan kita jadi last minute. Betul tak? Dan sebab tu lah buat stres. Tapi nak tak nak, kita tetap siapkan. Dan yang itulah yang buat awak berjaya sampai sekarang ni. Walaupun last minute, dia tetap berjaya. Betul tak? Okey. Kita dah habis dah pasal antara cara-cara ataupun tips merawat stres. Kemudian saya nak pergi kepada amalan 10B. Amalan 10B, kalau awak ingat lagi video yang saya tunjuk awal-awal tadi, dia ada cakap pasal amalan 10B. Siapa ingat lagi? Beriadab, bernafas. Bagus ada juga yang beri fokus. Okey, lagi Beribadat. betul, beribadat, bertenang, bercakap dengan seseorang. Yang ni sama je macam yang kita bincang tadi. Cuma ni antara cara yang paling ringkas untuk awak semua ingat lah. Kalau stres je, ingat 5B. Kalau stres je, ingat 5B. Okey, 5B yang pertama adalah bertenang. Nampak tak?
bertenang. Jadi kalau kita stres, benda pertama sekali yang kita kena buat adalah bertenang. Bertenang. Bila stres ni kita serabut. Mungkin apa? Tak tahu. Stres, ya Allah, marah sangat. Rasa nak marah, rasa nak pukul je orang tu. So, perkara yang pertama kita buat adalah bertenang. Itu yang pertama. Okay, ingat jadi saya nak tanya. Yang kedua, bernafas dengan dalam. Macam tadi yang saya ajar tu adalah latihan pernafasan. Mungkin awak ada cara lebih baik. Jadi awak keluar daripada bilik, hirup nafas udara yang segar, supaya macam saya cakap tadi, macam jantung kita lebih sihat. Bila kita stres ni, saya lupa nak cakap. Bila kita stres ni, dia akan datangkan pelbagai penyakit tau. Sebagai contoh, penyakit jantung, stroke, kemurungan, obesiti, tidak bermaya, keletihan, konflik dan juga panik. Siapa-siapa yang pernah stres sehingga mengganggu kesihatan awak? Siapa pernah rasa? Tak pernah. Sakit kepala, simptom-simptom kecil. Sakit kepala, demam, sakit-sakit badan pernah? Kiranya awak semua tak pernah melalui fasa stres yang sehingga melibatkan penyakit kronik lah. Tak ada, masih boleh kontrol lagi. Tahniah. Okey, bertenang dan juga bernafas dengan dalam. Yang ketiga adalah berkata relax dan tidak mengapa. Ni samalah yang macam saya cakap tadi. Cakap benda baik-baik kat diri sendiri. Macam Dina tadi dia kata kawan dia yang tolong relaxkan dia. Dina, sabar, jangan, bertenang, jangan gelabah. Jadi yang tu boleh buat Dina tenang. Boleh tenang tak bila kawan cakap macam tu? Better. Rasa better, rasa lebih baik. Betul tak? Okey. Yang keempat adalah beribadat. Tadi saya dengar beribadat. Itu sudah semestilah kalau kita nak rasa tenang, kita cari Tuhan lah. Kita nak berzikir, kita nak solat sunat ke, solat wajib ke, apa ke. Itu antara yang kerohanian lah orang kata. Lepas tu seterusnya adalah bercakap dengan seseorang. Okey, saya nak tanya setiap seorang lah. Siapa orang pertama yang awak akan cari kalau awak stres? Ada? Orang pertama yang saya cari kalau saya stres macam mungkin orang yang ada tentu rasa dia. Contoh kalau macam saya tengah stres buat assignment, mobil saya ada kat situ, saya bagi tahu dia terus lah. Kira awak cakap siapa je yang depan awak akan bercakap dengan dia lah orang pertama. Kalau Zeti? Sama juga. Tak sama. Kawan kot. Orang yang paling dekat dengan saya. Orang yang paling dekat dengan awak kawan. Kalau Atira? Kawan juga. Kalau Ina? Atira. Kawan-kawan lah. Kalau Ai? Orang yang boleh cakap. Orang yang boleh cakap. Okey, orang yang boleh mendengar dan bercakap lah. Kalau ni? Mania. Kawan jugalah. Kalau ni? Kawan baik sendiri. Kawan baik sendiri. Asha? Nangis kot. Pasal hati benda tu dah okey dah. Diri sendirilah. Diri sendiri. Okey. Kawan yang terdekat. Kawan. Mani, adakah dia? Okey. Kebanyakan daripada awak semua, orang yang awak cari adalah kawan. Adakah disebabkan faktor usia awak 19 hingga 25 tahun, anggaran umur tu, kawan adalah yang terbaik daripada keluarga sendiri? Tak juga. Dia ada. Kawan ni Sebab dia paling dekat tau dengan kita. Waktu belajar. Okey, faham. Faham. Kiranya disebabkan awak berada di sini, berada di asrama, jauh daripada family, orang pertama yang awak cari adalah kawan. Pernah tak cari pakar kaunseling atau pakar psikologi atau seseorang doktor? Pernah? Tak pernah lah. Jadi mungkin masalah yang awak alami adalah kecil yang boleh luahkan saja pada kawan-kawan. Okey, bagus. Okey, apa tadi? Seterusnya adalah berurut. Mungkin orang pandang rendah tau. Mungkin urut ni orang tua je lah kena urut. Orang muda ni nak urut benda kan? Pernah tak? Saya tak urut tapi saya selalu macam sebab saya selalu anxiety. So bila anxiety tu saya macam kena tenangkan diri saya macam tap bahu macam tu. Awak buat sendiri? Ya. Kalau yang lain pula macam mana? Tak pernah. Kadang-kadang dekat UUM ni, apa yang saya perasan, dah ada servis urut tau. Dengan harga-harga yang tertentu. Saya pun terkejut juga. Wow, ada servis mengurut. Jadi awak semua bolehlah mengambil peluang tersebut untuk kita reward diri sendiri. Tak salah berurut kadang kita punya badan ni perlukan relax. Badan kita juga perlukan sesuatu untuk kita hargai. Itu berurut. Seterusnya adalah
beriadah. Okey, kalau beriadah korang buat apa? Awak semua buat apa? Jogging. Zumba. Lagi Zumba. Tak riadah langsung. Berlari dalam bilik pun. Dari TikTok. Janji awak semua bergerak. Lari. Ada? Futsal. Lagi? Tenis. Okey. Kalau riadah ni apa saja boleh buat. Kadang-kadang awak pergi berjalan, pergi kafe lah. Pergi kafe dengan kawan. Berjalan. Kafe tu daripada sini ke sini, jauh lah juga beberapa langkah. Contohnya dalam 1000 langkah. Itu pun kira beriadah. Kiranya awak melepaskan stres. Awak berjalan, awak hirup udara yang segar bersama kawan-kawan awak. Kalau susah sangat nak bersenam, nak beriadah, berjalan. Jalanlah pergi kafe ke, pergi bilik kawan ke, naik turun tangga. Contohnya kawan ni tingkat 4, kawan ni tingkat 4. Naiklah turun tangga. 2 kali naik. Dah dapat cara beriadah, cara bersenam, dapat sihatkan minda dan juga dapat sihatkan tubuh badan. Dan seterusnya adalah berehat dan mendengar muzik. Pernah tak awak rasa stres tapi awak tak nak rehat? Ada setengah orang dia suka push diri dia. Aku tak boleh rehat ni, aku kena buat. Sampai dia berada satu tahap tu badan dia dah tak larat dah. Pelik kadang-kadang setengah orang dia penat tapi dia tak nak rehat. Kalau mendengar muzik pula macam mana? Kalau awak semua, kalau stres, apa muzik yang selalu awak dengar? Rock ke? Hardcore ke? Macam mana? Muzik apa? Tak dengar muzik. Tak minat lah dengar muzik. Okey, kalau yang lain pula, muzik jenis apa? Lagu tenang sikit. Lagu sedih. Lagu tenang. Lagu tenang. Contoh satu. Nyanyi sikit ke? Macam lagu macam lagu Indo ini macam banyak jiwa dia macam tenang je boleh dengar. Contoh macam lagu galau-galau macam tu lah. Oh, lagu galau-galau. Lagu jiwang, siapa layan lagu jiwang? 90-an, 80-an. Wah. Lagu apa lagi suka macam jazz ke apa ke? Tak adalah. Selalu awak akan dengar lagu-lagu yang lagi melayan perasaan orang kata. Adakah benda tu buat lagi stres? Lagi buat awak sedih ke atau hilang stres sebenarnya? Dia akan menangis. Bila menangis tu kita macam hilang. Betul. Orang kata it's okay to be not okay. Bila menangis tu kita melepaskan. Jangan takut untuk nangis. Nangislah sepuas-puasnya. Okey, bagus. Tapi kan dia ada lagi stres. Oh. Kan, saya pasal lagu jiwang orang lama-lama. Oh. Saya tak faham. Kita hidup bukan lagu ni, tak faham lagu apa. Faham. Macam Adam dia tak suka dengar muzik. Bukan suka je. Suka tapi tak suka lagu lama lah. Bukan dengar muzik untuk hilangkan stres lah. Okey, faham. Kalau macam tu, kalau tak dengar muzik, apa yang Adam buat? Tak dengar muzik. Macam biasa macam tengok sekarang ni kan sukan, tengok FIFA. Lepas tu kadang-kadang macam member pun ada yang tengok cerita anime. Kiranya menonton movie lah orang kata. Okey. Lain cara dia healing. Okey, seterusnya jap. Berurut, berehat, beradab, bersenam. Ni yang tadi dulu lah yang saya tanya tadi tu. Ada yang bersenam 1 kali seminggu, ada yang tak bersenam langsung. Tapi kalau ikutkan sekali seminggu tu sebenarnya dah cukup. Ataupun lagi lebih baik, lebih better adalah 2 kali seminggu. Sekurang-kurangnya 10 minit. Jadi bersenam dalam bilik ke apa ke. Zumba pun satu benda yang bagus. Kita bersenam untuk diri kita sendiri. Itu pun antara satu benda yang kita boleh elakkan daripada stres. Dan yang terakhir tadi sama juga yang macam saya cakap adalah berfikiran positif. Ada tak siapa lagi yang tak faham tentang berfikiran positif ni? Tadi saya dah bercakap pasal maafkan diri sendiri, cakap baik-baik, berkawan dengan orang positif. Okey, yang terakhir adalah tips untuk uruskan emosi. Macam ni ya. Tips untuk uruskan emosi. Yang pertama adalah jaga hati dengan sempurna, berbuat baik dengan semua orang. Yang kedua adalah buang sifat dendam, jangan iri hati secara negatif. Ini pun bagus juga bila kita dendam dengan orang, kita yang sakit sebenarnya. So kita kena lepaskan. And jangan iri hati daripada segi yang negatif. Maksudnya macam mana?
Maksudnya kita iri sangat kat dia ni pandai sangat, kita nak jatuhkan dia. Itu tak bagus. Tapi kalau kita iri dengan dia secara positif, dia pandai ni, aku nak jadi lagi pandai. Dia belajar 8 jam, aku nak belajar 9 jam. Itu yang positif. Jangan yang negatif. Sebab bila kita negatif, kita yang stres. Okey, yang ketiga adalah tingkatkan daya juang dan tahan tekanan. Jadi seorang yang penyabar, seorang yang kuat, independent woman, kita ada semangat juang yang tinggi, kita tahan tekanan apa pun. Awak sebagai mahasiswa walaupun dah semester 3, macam-macam tekanan yang awak ada, awak rasa tak diri awak sebenarnya kuat? Awak kuat sebenarnya, tidak awak tak berada kat sini. Dan sepanjang saya berada dengan awak ni, awak tak ada tekanan yang terlampau teruk. Awak masih berada dalam tekanan yang boleh dikawal. Awak kuat sebenarnya. Okey, dan yang terakhir adalah suburkan sifat berlumba dengan diri sendiri. Macam mana tu? Berlumba dengan diri sendiri macam mana? Yang ini adalah main psikologi dengan diri sendiri. Maksudnya awak ada pengurusan masa awak sendiri kan, awak ada jadual awak sendiri kan, awak ada matlamat awak sendiri kan, awak punya impian sendiri kan. Awak lumbalah dengan diri sendiri. Aku nak capai ni, aku nak ada impian ni, aku kena capai, aku kena lumba untuk dapatkan ni. Tak semestinya kita kena berlumba dengan orang lain. Berlumba dengan diri sendiri. Diri sendiri dulu. Settlekan impian diri sendiri. Settlekan matlamat diri awak sendiri. Settlekan apa yang awak nak. Berlumba. Cubakan sifat berlumba dengan diri sendiri. Okey, habis takat tu. Okey, ada lagi satu. Sabar, ada lagi satu. Ini adalah satu benda yang saya nak berkongsi dengan awak. Dia lebih kurang sama macam stres lah. Mengawal kemarahan secara berkesan. Jadi kat sini ada 3. Berhenti, berfikir dan bertindak. Yang ni dia gunakan traffic light sebagai simbol lah. So kalau merah, tanda berhenti. Jadi bila awak marah, benda pertama yang awak kena buat adalah beri ruang untuk menimbangkan situasi. Maksudnya berhenti, sabar, jangan marah dulu. Timbangkan situasi tu macam mana. Yang kedua adalah bertenang. Contoh kira sampai 10, tarik nafas dalam-dalam atau membaca doa. Penting setengah orang bila marah, bukan baca doa, dia akan ambil air wuduk untuk tenangkan diri sendiri. Dan yang lain, jika tidak dapat mengawal keadaan, tinggalkan tempat itu dengan serta-merta. Bila kita marah, kita akan keluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang akan menggurui hati orang, dan kata-kata yang kita tak masukkan pun tapi kita terkeluar. Jadi kalau macam nak mengelakkan perkara macam tu, bila kita marah, kita pergi keluar tenangkan diri sendiri, baru kita jumpa dan settlekan situasi tersebut. Itu tanda berhenti. Yang seterusnya adalah tanda kuning. Kat sini tanda kuning ni bermaksud berfikir. Berfikir sebelum bercakap dengan orang yang anda marahi. Kenal pasti dan cuba untuk fikirkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Timbangkan kekuatan dan kelemahan bagi setiap cara. Jangan buat sesuatu yang merumitkan keadaan. Fokus kepada isu sebenar. Saya rasa semua ni awak faham. Kita ada masalah, jangan lari pada masalah, kita selesaikan selepas kita rasa lega. Dan yang terakhir adalah bertindak. Bertindak, warna hijau kan, bertindak jalan. Pilih cara penyelesaian terbaik, bertindak dan cuba laksanakan pilihan tersebut. Ini adalah contoh. Kalau awak nak, nanti saya akan send dalam grup lah cara awak nak kawal kemarahan. Tapi saya percaya awak semua tahu macam mana nak buat. Dan saya harap awak dapat kawal kemarahan, emosi dan juga stres dengan baik. Okey. Sebelum tu, saya nak tambah sikit lah. Awak semua pernah tak buat ujian DASS? DASS. DASS ni adalah ujian saringan ataupun dengan nama lain adalah depresi, anxiety dan juga stress scale. Ukuran untuk mengukur awak punya tahap anxiety, kemurungan dan juga stres. Dan dia hanyalah satu ujian saringan. Maksudnya awak tahu mana tahap awak. Selalunya dalam ujian ni, dia ada tahap normal, sederhana, teruk ataupun sangat teruk. Jadi selepas awak buat ujian saringan ni, sekiranya awak berada pada tahap teruk atau sangat teruk, awak boleh berjumpa dengan pakar, doktor, psikologi untuk awak dapatkan bantuan. Sebab DASS ni hanya untuk mengetahui tahap awak saja. Dia bukan diagnosis. Jadi lepas awak dah dapat keputusan tu, awak kena rujuk pakar sekiranya awak teruk. Sekiranya tak teruk, mungkin awak boleh jumpa dengan pakar kaunseling untuk apa yang awak buat untuk menyelesaikan masalah awak.
Jadi kalau awak semua teringin nak buat ujian DAS, nak tahu tahap stres awak mana, bolehlah hubungi saya. Nanti saya akan bagi tunjuk ajar dan bimbingan untuk awak settlekan. Okey, habis kita punya tahap situ. Saya harap awak semua faham dan jelas apa yang kita bincangkan tadi. Kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang pertama, iaitu anda ambil, anda jawab. Okey. Sebabkan aktiviti ni melibatkan lagu, saya nak tanyalah lagu apa yang awak suka supaya saya boleh dendangkan. Betul. Okey, nak lagu apa? Request. Dangdut? Okey, lagu yang rancak sikit lah supaya semua segar kan? Lagu apa? BTS. Uish, lagu apa tu? BTS Run. Alright, kawan kita request BTS Run. Ni ke? Yang mana ni ke? Okey. Saya ulang balik semula cara untuk bermain ni. Saya akan pasangkan lagu sambil benda ni berjalan secara bulatan. Dan apabila saya berhentikan lagu, akan stop dekat orang tu akan cabut dan baca soalan yang ada dalam ini. So kita akan habiskan pukul 5 macam tu. Boleh ke? Boleh. Alright. Sekejap ya. Saya make surekan line kita okey. Boleh dengar ke? Saya sebelah sikit Sangat. Lepas ni kita buka lagu lain pula. Kita tukar-tukar lagu kan, biar semua orang boleh dengar lagu yang suka. Kecuali lagu Jiwang lah, takut Adam stres. Okey. Saya akan mula daripada sini. Dengar ke? Dengar tak? Dengar. Okey. Okey, pusing. Pusing lagi. Sampai manakah? Dina. Okey. Cabut Dina. Pernahkah anda mengalami penyakit berpunca daripada stres? Ceritakan pengalaman anda. Penat tak? Rasanya ni macam penyakit stres kecil je kot. Saya pernah Contohnya demam. demam. Demam sebab Apa yang stres sampai buat awak demam tu? sebab ni apa yang kata last final exam last semester. So memang tekan yang macam memang push lah. Lepas tu macam sampai macam lawyer. Saya jadi demam tu after dah settle semua. Okey. Lepas tu malam tu saya start sejuk. Okey. Okey, next song. Nak lagu apa? Okey, Dina pilih lagu apa nak? Apa je? Nak lagu G-Idol. G-I-D-L-E. G-I-D. Lagu apa best sikit? Okey, saya nak lagu yang sama je. Lagu yang sama je lah. Sama je. Saya tak tahu saya nak lagu awak. Okey, teruskan. Takut betul semua orang. Okey. Adila. Tapi sebelum tu saya nak tengok phone, adakah dia masih berrecord? Okey, Adila, apa soalan awak? Bagaimanakah anda mengawal rasa marah terhadap sesuatu? Ceritakan tindakan anda. Macam saya mention tadi, saya jenis yang overthinking. So saya tak kawal marah saya jenis yang push je. Kan saya stres, so saya push juga untuk saya tekan benda tu. Sebab
saya tak nak benda tu berlarutan lah. Stres tu tak nak berlarutan. So bila dia settle, saya tenang lah. Pernah tak bila awak marah tu awak terlepaskan dekat orang lain? Pernah je, tapi bukanlah marah orang tu. Macam kita meluahkan lah. Okay. Alright, next. Kita teruskan. Okay, Atira. Pada pendapat anda, adakah golongan remaja dewasa awal lebih kerap untuk merasa stres? Saya rasa ya, sebab walaupun kami tak banyak komitmen, tapi kami macam mana? Masa ni lah kami kena kerja, masa ni lah kena sambung gajah, masa ni lah macam memulakan keluarga semua tu. So memang So, awak setuju lah dewasa awalnya adalah orang yang kerap stres. Alright. Next. Okay. Zati. Bagaimanakah anda menangani stres? Kongsikan cerita anda. Dengan lagu. Dengan lagu. Okay, lagu apa tu? Meluahkan perasaan. Lagu Okay. Oh, okay. Alright, next. Tak ada simpan. Okay, Madi. Pernahkah anda mencederakan diri sendiri kerana stres? Ceritakan pengalaman anda. Mencederakan diri sendiri tak pernah. Tak pernah. Jadi kalau awak stres, Kalau saya stres, saya banyak makan. makan sikit. Makan berlebihan pun boleh menyebabkan obesity. Itu cederakan diri sendiri juga sebenarnya. Tapi saya semalam kan. Okay. Next. Okay. Memang semua kena. Jangan risau dah. Cepat atau lambat je. Pernahkah anda berjumpa dengan pakar untuk membantu anda keluar daripada masalah? Tak. Pernah. Awak jumpa dengan siapa? Apa? Okey, selain daripada saya sebagai kaunselor awak, siapa lagi? Tak pernah lah. Tak pernah lah. Okay, saya je lah. Alhamdulillah. Okay, next. Kau ada orang yang sama? Saya lepas pakai. Semua tak ada. Semua ada kena, jangan risau. Tak ada. Macam pusingnya. Jaga tak tinggi je. Sabar ya, sikit je lagi. Pernahkah anda mengalami stres hingga hilang selera makan? Ceritakan tak? Tak pernah. Tak sampai selera makan lah. Kira kalau awak stres, awak lagi kuat makan. Tak adalah buat makan tapi nak punya. Oh, nak punya. Faham? Okey, seterusnya. Semua kena, jangan risau. Okey, Asha. Jadi okey, Syah. Macam tak boleh guna lagi. Berapa kalikah anda bersenam? Bahasa masalah dalam masa seminggu, adakah bersenam boleh menghilangkan stres? Dia buat tidur je. Macam hari tu bersenam? bersenam juga kan. Kira boleh. awak mengeluarkan peluh. Betul? Kira awak bersenam melalui tarian lah. Berapa kali seminggu? Setiap hari. Setiap hari lah awak ada latihan bersenam. Okey, bagus. Sini kita. Ambil kat awak. Okey. Marah ke tu? Okey. Sudahkah anda melakukan amalan 10B dalam menangani stres? Pernah tak? Pernah? Pernah. Apa je yang awak lakukan? Bertenang. Bertenang. Selain daripada tu? Fikiran. Lepas tu beribadat. So bersenam dan beribadat. Lepas tu bersenam, apa semua lah. Okey, bagus. Okey,
Okey, orang yang terakhir. Kita tak payah buka lagu lah. Dia tahu dia orang yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Betty nampak bertenang ya. Dah lakukan dah. Adakah orang sekeliling anda memberikan sokongan daripada aspek emosi dan mental ketika anda mengalami stres? Ya. Ya. Macam awak cakap tadi, kawan-kawan awak bagi sistem sokongan. Okey, semua dah dapat soalan. Semua dah jawab soalan. Bagus semua soalan. Awak tahu apa yang awak jawab. Awak tahu soalan apa yang ditanya. Okey, bagus. Okey, next. Kita nak pergi pada aktiviti kita yang terakhir. Saya tahu semua orang dah kesejukan Soalan tu boleh simpan buat kenangan. Okey, kita punya aktiviti yang terakhir. Okey, saya explain balik semula. Saya ada kertas warna dan ada 5 warna kat sini, iaitu merah, biru, hijau, kuning dan juga oranye. Awak boleh pilih apa saja warna yang mewakili perasaan awak sekarang ni. Awak rasa apa? Sekiranya awak pilih colour oranye ke apa ke, awak kena ada alasan kenapa awak pilih warna tersebut. Kemudian awak kena tulis apa perasaan awak, apa yang buat awak stres, apa saja masalah awak dalam kertas ni. Awak luahkan dalam kertas ni secara penulisan. Kemudian awak kena baca, awak kena bagi tahu kenapa awak pilih warna tersebut, dan kemudian kita akan komotkan masalah ni, semua stres ni, dan kita akan buang dekat lantai. Tapi jangan kita kutip balik lah. Buang kat lantai sambil awak cakap, saya kuat, saya boleh. Kalau boleh dengan cara bersemangat, tapi jangan kuat sangat. Macam tu. Okey, saya akan ni lah, kita buat 2 bahagian. Ni satu, ni satu. Nanti kita baca. Apa saja kalau awak Kena rasa baca. awak boleh buat makna awak sendiri. Okey, kuning tu saya rasa sebab ni. Kuning tu saya rasa sebab ni. Apa sahaja. Tulislah sebanyak mana yang awak rasa masalah awak. Kalau contoh macam Adam, dia kata dia selalu tak ada masalah kenapa awak pilih biru? Sebab awak tenang awak tulis je. Kalau awak rasa tenang ke apa ke, awak tulis je. Jangan tunjuk kawan dulu, biar surprise. Jadi kita baca. Banyak yang saya tengok pilih colour kuning Kalau awak rasa geram kat sipolan pun, tulis tak. Kalau tak ada dalam ni lah. Kena Kelebihan boleh bagi saya. Kena bacakan. Yes, kena bacakan. Sebab kita sesi bimbingan kita berkongsi. Kenapa takut ke tu? Kita tidak. Saya akan mula pada 5 minit ya. Kena hijau masuk apa? Apa saja. Maksud tu awak boleh cipta sendiri. Sebab diri awak. Maknanya tak ada yang pilih colour merah, maksudnya tak ada yang marah lah kan? Adam dah ke? Dah. Mantap. Teruskan menulis. Ada masa lagi 4 minit. Nak cerita pasal apa yang dia tu je lah pasal apa. Sensitif tu perasaan. Tulis je, jangan takut. Ini menggambarkan perasaan awak.
nak tulis je. Apa yang awak benci, apa yang awak geram, apa yang awak stres? Apa dalam seminggu ni apa yang awak alami? Ada hari bad day ke? Hari yang awak moody sangat, hari yang awak geram sangat? Dengan someone, dengan diri sendiri pun tulis. Sabar. Belum. Abang sangat praktis tu. Boleh juga. Ada kawan kita yang dah sudah, ada kawan kita masih lagi menulis. Banyak tu masalah dia tu. Kan ada yang tak cukup kertas. Ada yang tak cukup kertas ke? Tidak. Cuba tak cukup kan. Tu je. Okey. Kita nak secara random ke atau kita nak ikut bulatan? Selalu kita mula daripada yang dekat dengan saya nak mula dekat daripada sana pula. Boleh suka tu. Tak cantik lagi benda. Belum. Belum Biasa. Tasha. Saya buat perancangan. Dah. Dah? Okay, mula dah. ke? Okey, dah 5 minit. Tahniah sebab berjaya buat tepat pada masanya. Okey, kita nak mula dengan Ain ke dengan Zati? Masuk. Masuk. Berapa kali? Masuk sekali je. Bismillahirrahmanirrahim. Penting. Ni lah burung, air, Batu. batu. Okey. Muka dia. Cepatlah. 1, Baik. 2, 3. So, nah. Oh, Dia dia menang. menang. So, startkan daripada Ain. Ai. Okey, Ain. Jelas. Kenapa pilih colour orange? Sebab dia cantik. Sebab dia cantik awak pilih colour orange. Okey. Apa yang awak tulis dalam kertas orange? Cakap je lah. Cakap tak cakap boleh, nak tunjuk boleh. Kalau dia nampak ke? Nampak lah. Nampak tak? Gelas sebab tak adil. Selalu orang tu je ulang. Lepas tu selalu dia je betul. Lepas tu tak berhenti sebab apa yang kita buat orang tu tak nampak. Tapi kalau orang lain buat dia nampak. Kini awak macam describekan seseorang daripada pendapat saya. Okey. Tunjuk je lah tunjuk. Okey, untuk seterusnya Dina, kenapa pilih colour kuning? Baru ni supaya saya rasa macam tak stres sangat. Dia ada stres juga, dia tak stres sangat. So, tengah-tengah lah. Oh, dia tengah-tengah macam lampu kuning. Traffic light lampu kuning, dia tengah-tengah. Okey, apa yang awak tulis dalam kertas colour kuning tu? Aku dah rasa gelabah. Lagi-lagi waktu exam. Sebab memang exam memang menyakitkan hati saya. Lepas tu jangan overthinking sampai setiap hari-hari. Okey, kenapa jangan overthinking? Okey, so awak mendescribekan stres yang datang daripada diri awak sendiri. Okey, Atira pula macam mana? Sama roommate ni sama colour kuning Hati sejiwa. Sebab pun sama juga macam Dina. Macam tak ke marah sangat, tak ke tenang sangat. Oh, dia tengah-tengah lah. Okey, apa yang awak tulis? Adakah sama juga? Tulis yang ni macam Buka tu macam. dia macam stres bila nak mulakan sesuatu yang baru. Dia benda baru okey, tapi bila nak stres bila nak mulakan hubungan ataupun join sesuatu yang baru yang melibatkan orang. Awak susah nak adapt dengan persekitaran yang baru lah. Ataupun orang yang baru. Okey. Nampak saya tulis panjang tu je. Okey. So, diri awak jugalah stres tu datang. Okey, kalau Zeti pula macam mana? Saya pilih orange sebab stres. Oh, orange sebab stres. Okey. Sedangkan ni saya tulis sebab saya kena, saya semalam saya ada meeting saya hilang. Saya kat kawan saya hilang sebenarnya.
Sebab saya tinggalkan bilik, saya tak kunci, saya tinggal handphone semua. Saya meeting dengan saya punya kawan kerja lah. So dia macam kita meeting tu macam ada stress sikit sebab saya dah start kena balancekan balik masa saya belajar dengan kerja. Saya kerja kat sini. kerja juga. Saya sambil bekerja. Pada kereta. So macam semalam dia jumpa saya tu, dia cakap apa macam company sekarang tengah, sebab saya dah lama stop kerja lah, so diorang macam put pressure kat saya. Kalau saya tak buat ni nanti company dah start down semua. So saya stress lah sekarang. Sama lah. Ya. Tak apa, sabar. Tak ada. Okey. So awak ada dua tekanan lah, belajar dan juga bekerja. Jadi itu yang buat awak stres sekarang. Harap awak bersabar. Kalau macam awak rasa tekanan, awak boleh jumpa dengan saya secara personal, kita buat counselling individu, insya-Allah. Okey, Adam. Saya tak ada biru sebab sama dengan abang bantu saya. Okey, Adam. Okey. Warna biru ni Sebab? menggambarkan Kelakar juga. Selalunya orang pilih biru sebab dia tenang ataupun dia suka colour biru. Sebab awak sebab sama dengan baju awak je. Itu satu. Lepas tu sebabkan tenang tu ni satu di dalam ni. Tenang. Oh, tu lirik lagu lah tu. Lagu. Oh, itu saja. Sumpah dia tu. Itu saja ke? Lepas tu kenapa dia tenang sebab first sebab duduk dalam aircon macam kita boleh borak-borak macam ni lah. Okay, macam orang dapat kertas ni dia tulis apa yang dia stres. Tapi Adam ni dia lain, dia tulis apa yang dia rasa tenang. Okey, tak apa. Mungkin itu yang menggambarkan perasaan awak sekarang. Duduk dalam aircon rasa tenang je. Okey. Madi pula macam mana? Kenapa kali kuning? Saya pilih warna kuning sebab dulu saya rumah suka warna kuning. Oh, dia main dulu-dulu. Benar ya? Sebenarnya saya pilih sebab warna kuning ni macam melambangkan kerunsingan. Saya tengah runsing sekarang sebab banyak assignment. Lepas tu penat nak aturkan masa. Macam saya ada lagi satu sebab saya runsing. Kenapa awak rusing tu? Saya rasa peluang nak kenal dengan crush saya adalah 0.0001%. Okey, ya Allah, saya terhibur. Okey, masalah dia adalah banyak assignment dan satu lagi masalah crush dia yang dia Tak rasa notice. harapan makin kurang lah takkan dapat. Dia tak notice. Dia dah save nombor. Dia dah buat. Dah macam susah nak jumpa tu. Sukar untuk saya. Mungkin boleh lakukan sesi individu untuk saya bantu awak dapatkan Awak crush panggil awak. crush awak tu dapat. InsyaAllah. Okey, next. Kenapa kuning juga? Ada kena dengan crush ke? Tak ada. Okey. Sebab saya pilih kuning sebab saya rasa geram. Lepas tu saya banyak fikir. Okey. Macam ada ahli kumpulan saya yang tak boleh kerja sama dan dapat kerja. Macam saya cakap tadi, saya nak tegur dia, saya takut. So saya fikir macam boleh tak macam saya nak survive dalam buat assignment yang macam boleh tak? Macam tu lah. Macam geram tapi tak mampu nak buat apa-apa. Macam awak seorang yang pleasant, seorang yang lemah lembut, seorang yang takut. Selalunya orang-orang yang macam ni, dia ada kawan yang seorang yang tegas. Ada tak? Adakah kawan awak tu membantu awak? Dia selalu bagi cadangan lah macam Ani kena tegar, dia cakap jangan macam ni. Senilah kawannya. Okey. Bagus. Okey, Asha pula macam mana? Selalu orang pilih warna yang dia suka kan. Saya pilih warna yang saya tak suka, hijau. Oh, tak suka hijau. Sekarang hijau tu tenang ke? Biru tenang. Oh, tenang. Okey. Tenang. Lepas tu sekarang saya ada dua perasaan. Ya. Satu confused, satu marah. Sedih. Okay, confused dengan sedih. Confused tu Kenapa? sebab saya tak faham crush saya tu dia sebenarnya suka saya ke tak? Oh, crush juga. Ya, sebab saya memang dah jujur kat dia, saya suka dia. Saya memang cakap saya suka dia. Tapi dia macam main tarik-tarik tali tau. Lepas tu tiba-tiba semalam dia datang balik. Macam tiba-tiba chat. Lepas tu tiba-tiba macam tanya macam bila balik. Lepas tu nak ajak keluar lah. Lepas tu tanya apa language saya lah. Macam sebab dia macam confused sebab saya macam jumpa orang kat sini. Macam
selalu dia datang. Lepas tu yang seorang tu, lepas tu macam mana? Dia macam tarik tali lah. Awak dah luahkan perasaan tapi dia masih main tarik tali. Lepas tu dia suka datang dan saya dah jumpa orang lain, faham tak? Mungkin awak boleh berkawan dengan dia. Selesaikan masalah crush. Bawa sekali kelas awak tu. Kalau geram pula kenapa? Kalau relax, sedih. Sedih tu sebab macam sekawan lah. Macam saya kat seorang ni memang everything saya cerita kat dia. Tapi tiba-tiba ada orang lain bagi tahu saya yang dia cerita apa benda yang saya cerita kat dia tu dekat orang tu. So dia tak boleh simpan rahsia lah. Apa awak cerita kat dia, dia cerita kat orang lain. Dia nampak macam orang yang boleh percaya tau. Tapi at the end dia cerita dekat orang lain, and then like, macam benda tu memalukan saya jugalah sebenarnya. Lah macam yalah, kita kan mesti ada seorang kawan yang macam kita cerita dah bukan nak nangis pun macam cerita semua benda. Tapi dia cerita kat orang lain pula, macam sedih lah. Adakah awak masih berkawan dengan dia ataupun tidak? Kawan tapi tak cerita dah lah. Sebab tu saya sekarang macam everything apa-apa saya rasa saya simpan, saya nangis, and then dah okey dah. Awak ada trust issue lah dengan seseorang. Dia tak pegang apa yang rahsia yang awak bagi Tak semua orang macam tu. Tapi sebabkan dia, saya fikir semua orang macam tu. Okay, faham. Okay, Adila pula macam mana? Kali hijau juga tu? Macam tadi awak tunjuk yang ada lampu syarat tu kan? Yang ya. wanita tu kan bertindak. So ini cara saya selesaikan masalah saya lah. Bagus. So perasaan saya sekarang ni macam geram and sensitive. Sebab saya selalu kena body shaming dari zaman sekolah. So, sampai sekarang pun saya selalu kena, walaupun saya macam dari dulu saya gemuk, sekarang macam dah kurus sikit pun saya still kena. So benda tu sentuh tentang pandangan fizikal saya kan. Sampai buat mental saya down, saya selalu depressed juga, anxiety. Kadang-kadang saya juga cut semua tu. So benda tu macam effect lah kan, macam insecure semua tu. So dengan kena body shaming tu, saya akan pergi berzumba. Saya sanggup untuk keluarkan kos untuk memuaskan hati orang tu, bukan untuk saya sendiri. So saya macam saya cakap lah, tindakan saya untuk selesaikan masalah tu dengan saya pergi zumba, morning walk. Saya pergi benda-benda macam tu bukan sebab saya nak, tapi sebab untuk memuaskan hati orang. Okay, sebab kawan kita ni hebat sikit dia ada satu masalah tapi dia cuba untuk keluarkan tindakan-tindakan dia. Saya harap tindakan awak tu tak memakan diri lah. Saya harap awak boleh. Biasalah mulut orang kan kita bukan boleh tutup. Sebab tu kita kena duduk dalam sekeliling yang positif. Okay, pada klien-klien saya sekarang ni, kalau awak ada masalah yang lebih peribadi macam ni, kita boleh buat sesi lain supaya saya boleh selami. Harap ada dah okey. Okey, kawan sebelah boleh kau Dia menunggu saya. okey. Okey, yang terakhir. Warna ni Warna orange. menunjukkan level marah, macam dari kuning, orange, merah. So merah tu dah paling marah kan, dia macam marah. Bawah sikit daripada marah. So saya tengah stress, dia start dari saya 3 ni, saya stress dengan orang sekeliling saya. Okey. Kawan-kawan ke? Yes, mostly. So Kenapa? Apa contoh? sebab diorang ni ada perangai yang lain-lain. Okey, faham. Macam saya kat JB ada kawan, tapi diorang tak macam sekarang. Jadi saya stress kat situ, ada yang perangai macam ni. Tak macam bukan expectation saya. So benda tu buat saya stress, sampai saya ada depressed, murung sikit, and buat saya tak confident. Dan tapi cara saya hilangkan stress, saya pergi meluahkan kat dia. Dia antara seorang yang hebat jadi tempat untuk meluah. Boleh join counselor lepas ni. Okey, sudah dengar semua masalah, sudah dengar apa yang buat awak stres. Mungkin ada yang sampai terluahkan perasaan sampai nangis. Saya harap semua kuat. Okey, sekarang ni apa yang ada kat tangan awak tu awak kumpulkan. Sekumpul-kumpulnya, genggam-genggam apa yang awak rasa. Okey, kumpulkan. Walaupun rasa tenang, kumpulkan je lah jom. Kumpulkan. Okey, sekarang ni perkataan yang awak kena sebut adalah saya kuat, saya boleh.
kawan kita tu masih menangis. Apa? Bagi kata semangat kat dia. Adila boleh. Adila cantik. Betul. Tak dapat badan besar pun. Badan dia okey-okey je. Betul tak? Tak, sekarang Betul. kurus ke gemuk ke jadi isu. Sama Betul. je. Betul. Kurus ke gemuk ke, kita ni cantik di mata orang yang tepat. Jadi orang yang berkata pasal kita tu belum tentu dia kurus. Ada orang yang badan dia besar pun dia kutuk orang yang badan besar. Betul tak? Orang yang kurus. Jadi Adila, awak kuat, awak boleh. Betul. Kita tengok Adila apa ni? 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang kan, sebab sekarang ni belum masih tengah berusaha lagi untuk join Zumba dan sebagainya. Adila jangan sedih-sedih ke. Okey, dah ke? Kita akan buang sama-sama. Saya akan sekali lah dengan awak walaupun saya tak boleh apa-apa kan. Saya kuat, saya boleh. Okey, ready? Kat sini tengah-tengah jangan bagi kat kawan pula. Habis ni kawan. Okey, 1, 2, 3. Saya kuat, saya boleh. Okey, jadi sampai situ saja kita punya sesi bimbingan pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab bagi kerjasama yang baik dan bantu saya untuk memberi ilmu kepada awak semualah berkenaan dengan intervensi pengurusan stres. Saya harap awak mendapat sesuatu lah daripada sini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Dan kalau ada sesiapa yang ada masalah personal yang nak buat sesi kelompok lagi macam ni ataupun sesi individu, bolehlah berjumpa dengan saya. Sebab sesi bimbingan ni saya tak dapat mendalami seorang demi seorang sebab awak terlalu ramai. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa ucapan terakhir? Ketenangan ni dah jauh sangat. Jauh dia bertenang. Yang lain-lain ada kata-kata terakhir ke ataupun kata-kata yang awak nak cakap kat kawan awak ke? Kan awak semua tak kenal antara satu sama lain, tapi bila sekarang ni kita dah kenal, kita dah kuatkan ukhuwah orang kata. So ada tak apa-apa kata-kata semangat kawan awak yang tengah sedih tu? Ada yang nak bagi kata-kata semangat? Tak, actually orang yang cakap buruk pasal kita ni, dia sebenarnya jealous dengan kita. Betul. Dia sebenarnya tak senang untuk kita macam tu. Sebab itulah dia nak buat something untuk buatkan kita jadi lagi teruk. Betul. Sebab dia nak dapat lebih baik, dia kena buat orang lain jadi nampak buruk. Okey, yang lain ada? Tak ada? Okey, sekian saja. Terima kasih.